Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum kita start, orang Kedah belaka ni kan, orang Penang ada, Masya Allah. Boleh tak saya nak minta tolong bagi peluang ke depan, sebab nanti 100 orang akan datang untuk duduk belakang 2 bas. Boleh Jadi mereka dah biasa seperjalanan dengan Ustazah, jadi saya nak orang Kedah yang datang dekat, biar mereka duduk jauh di belakang. Ada masa lagi nak bergerak ke depan sebab Ustazah tengah makan ubat batuk gula-gula. Bila lagi nak mai dekat macam ni, Alhamdulillah. Cantik. Baik, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini menambah-nambah berkat pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah, sampai sebagai hadiah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga kita yang kita cintai, sama ada yang hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Khususnya kita merindui mereka walaupun tanpa boleh bertemu lagi di atas dunia, mengharapkan pertemuan yang di dalam syurga satu hari nanti. Amin. Berkat doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ada kebaikan kita berada dalam Raudatul Jannah, mudah-mudahan bersama mereka kelak kita bersatu tanpa ada pisah-pisahnya lagi di dalam jannah yang sebenar. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Itu tanya daripada orang KL. Kalau orang Kedah tanya apa khabar? Betul? Okey, semua sihat? Alhamdulillah. Okey, saya daripada KL malam tadi selepas solat Isyak, daripada surau di rumah Ustazah, surau Al-Ittifaq, Taman Keramat Permai, bersama 3 kenderaan, 1 bas 43 orang, campur 1 bas 43 orang, campur 1 bas persiaran, sebuah van 14 orang. Berapa ibu-ibu? 43, campur 43, campur 14. Latihan minda sekejap pagi-pagi ni berapa? 100. 100 cik ni kata 100. Okey, jadi 100 orang. Kejap lagi mereka akan masuk bertali biru pink di leher. Kenapa Ustazah minta mereka memakai tali?
supaya dapat berukhuwah antara orang utara dengan orang yang datang daripada KL. Yang datang daripada KL tu bukan orang KL saja, ada orang Singapura, ada orang Sarawak, ada orang Pahang, ada orang Kelantan, Masya Allah. Jadi kita boleh berkenalan, berukhuwah dengan mereka. Sebab bila Ustazah sebut nak datang ke Masjid Madad dan Al-Bushra, yang rasanya satu Malaysia dah kenal dua masjid ni yang hebat di Kedah, maka mereka pun nak tahu sangat. Jadi tahniah seluruh pengurusan Masjid Al-Bushra, Ustaz Firdaus khususnya, dan semua tim pengurusan tidak tersebut namanya satu persatu. Moga-moga usaha yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah melakukan kerja-kerja dakwah di atas muka bumi Allah. Okay? Saya pun sepatutnya dah sampai ke sini program bersama dengan PIKAD, tetapi lambat saya daripada mana ya, jauh 1.5 jam di Kedah ni juga untuk sampai ke sini. So program sepatutnya sebelum solat Jumaat, jadi saya datang lambat, orang lelaki dah nak masuk solat, maka kami buat program dekat sekolah sebelah ni. Sekolah apa namanya yang oren hijau cantik, sekolah dia tu, Sekolah Zubaidiah. Okay, jadi alhamdulillah di situ. Jadi maknanya lalu lalang ni dah biasa, tapi berceramah ini pertama kali. Ya, jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kabarnya tadi di Madad saya diminta untuk datang lagi hari Sabtu. Sebab kalau Sabtu Kedah ni macam kemuncak kunjungan orang. Ustazah dia kata Jumaat ni makcik-makcik yang tak bekerja ramailah orang luar datang. Tapi kak-cik tak berapa nak datang sangat sebab orang KL masih bekerja kan. Jadi saya kata ada logiknya juga. Jadi nanti insya-Allah hari Sabtu. Tapi program yang kita buat di mana-mana pun tidak bergantung kepada siapa yang hadir, berapa orang yang hadir, tapi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipilih oleh Allah untuk berada dalam majlis tersebut. Kalau kita tangguh contoh bila Sabtu bila Ustazah nak mai, Sabtu minggu depan ke? Berani tak kita menjamin bahawa usia kita sampai ke Sabtu depan? Tak ada siapa pun boleh jamin. Subhanallah. Di Madad tadi saya diamanahkan untuk berbicara tentang ajaib dan indahnya sebuah keyakinan. Jadi bila orang yang kenal Tuhannya Allah, kalau Allah yang kata dalam Quran fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, yakin itu kata-kata Allah. Kalau datang ajal, minta cepat 1 saat, minta lambat 1 saat, Allah tak layan dah. Itu bahasa dia. Itu bahasa Allah dalam Quran, kalamullah. Jadi siapa kita untuk menafikan? Jadi kita yakin itu kata-kata Allah. Nabi SAW pun bercerita tentang mati. Semua ni kalau Nabi tak ceritakan, kita tak tahu. Sampai ada para alim ulama kita yang bicaranya bila setiap berceramah mati pun ditempelak. Ustaz pernah ke mati? Yang tahu alam barzakh tu macam mana? Yang tahu titian sirat tu macam mana? Jawapannya ustaz tu tak pernah mati. Sebab orang mati tak boleh bangkit semula. Tapi sebab Nabi bercerita dalam hadis, Allah menyebutkan dalam Quran, kalau masih tak yakin, minta maaf kata, itulah orang yang belum beriman kepada Allah. Jadi kita yakin kan ibu-ibu dirahmati Allah. Ya, sementara saya tunggu jemaah, dah sampai dah bas di Ruping tu. Tapi ibu-ibu nanti kalau mereka masuk, tak payah pandang mereka lagi. Tolonglah pandang saya. Saya adalah Muzayyanah Abdullah. Walaupun ibu-ibu nampak suara saya berbeza. Okey, saya bukan anak Ramli Sarip ke apa. Tapi nak datang ke Kedah, saya balik ceramah di Kuantan 2 hari minggu lepas. Jumaat Sabtu juga saya di Kuantan. Hari Ahad tu bersiaran di TV Al-Hijrah, suara saya dah serak dah. Tapi masa tak iklan, elok pula bercakapnya. Masa iklan, ya Allah, kalau tim duk cari tisu, cari ayat panas semua kan. Tak tahu, masa bercakap elok pula. Jadi tak boleh nak kata kat orang demam, orang tak percaya. So, Isnin, Selasa, Rabu, duk macam ni lah bawa senjata mukmin ni. Air panas duduk dalam ni. Minum air biasa pun tak boleh, rasa gatal tekak. Gatai tekak. No? Jadi, saya berdoa sangat pada Allah di setiap kuliah saya, bantu saya dengan doa. Saya nak selesaikan misi Kedah saya. Kan hari ni 3 kuliah, besoklah paling pentingnya daurah di Masjid Al-Wusta Gua Cempedak yang memerlukan saya bermaraton 50 tanda-tanda orang munafik. So dari pagi sampai kepada sebelum zuhur. Jadi saya memang merayu rintih dengan Allah bagi pulih. Sebab saya nak jadi suara macam ni sangat-sangat jarang lah. Dalam lebih 20 tahun dakwah saya rasa tak sampai 5 kali lagi jadi macam gini.
Jadi bila nak jadi ni, jangan pelik lah pasal apa suara ustazah ni jadi lagu ni. Tak semangat ke mai Kedah? Tak. Saya memang terlebih semangat nak jumpa dengan orang Kedah. Lagi-lagi Masjid Al-Bushra. Okay? Dan diamanahkan di sini sejak awal lagi dalam poster saya dah baca. Tajuknya adalah Madrasah Pertama. Betul Ibu-ibu dirahmati Allah? Madrasah Pertama. Saya lalu kat depan tadi saya nampak poster sahabat saya Ustaz Amran Bollywood. Akan datang pula pada 28 Julai. Hari ni 26, lusa dia akan datang. Saya dengan beliau ni memang sahabat kamcing lah orang kata kan. Sahabat kamcing. Isterinya meninggal, mula-mula antara sahabat yang dia telefon nangis pada Ustaz Azwan suami saya. Kan dia kata isteri anda dah tak ada dah Ustaz. Ni entah orang pertama yang anda bagi tahu. Jadi maknanya Ustaz Amran ada dekat sini. Pasal apa tak abang awal boleh kami berforum berdua. Jadi insya-Allah saya bawa dia pergi umrah, saya bawa dia pergi Aceh. Seronoklah bila kita sama-sama sepentas sebab kami pun walaupun duduk KL sama, nak jumpa payah kecuali bila ada program macam ni lah. Cuma pada 10 Ogos saya ingat beliau jemput saya ke kampungnya. Ustaz Amran orang mana? Dekat-dekat dengan Baling. Apa nama? Kuala Ketil Ustaz. Jadi dia kata sekolah tu adalah sekolah rendah dia. Ada nak mengutip dana pun tak boleh dah ustazah datang kampung saya. Saya pun okey. Jadi pada 10 Ogos tu insya-Allah saya berforum dengan beliau dekat sekolah tu lah. Saya pun tak ingat nama sekolah tu apa. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat rahmat Allah seronok bila nama kawan gambar Ustaz Amran ada sekali kat situ. InsyaAllah ibu-ibu yang istiqamah hadir ke majlis ilmu ni tidak ada ruginya. Jadi bila nak bercerita tentang madrasah pertama, semua ibu-ibu ni lah. Kan daripada tadi orang tanya ustazah nak berapa orang kan. Kita ibu ke, kita tak ibu ke, asal sahaja kita wanita, kita adalah madrasah pertama. Tak faham ustazah macam mana pula madrasah pertama sedangkan saya bukan isteri. Saya berdoa minta jodoh tapi Allah tak bagi jodoh pun. Anda tidak hina wahai wanita yang Allah uji begini. Tidak ada perkataan hina di sisi Allah kecuali dia tahu berjodoh itu sunnah Nabi SAW tapi sengaja tak mahu. Ya Allah, aku tak nak kahwin ya Allah. Aku nak jadi seperti Rabi'atul Adawiyah ya Allah. Takut kalau kahwin nanti cinta aku kepada suami mengatasi cintaku kepadamu ya Allah. Kan Rabi'atul Adawiyah lah sangat. Tapi main WhatsApp berjam-jam. Okey, Rabi'atul Adawiyah tak ada internet. Minta maaf sebut. Tapi kita nak beribadah mengatasi ibadah beliau ni takkan mungkin. Jadi tanpa bergelar isteri, tanpa bergelar ibu, Masya Allah menjadi madrasah utama sebagai wanita salihah. Kemudian berkahwin, minta zuriat, Allah uji pula ada perkahwinan yang tanpa zuriat seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkahwin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasulullah namanya Fatimah Az-Zahra berbintikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribukan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hinakah? Tidak. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha antara nama-nama yang disebut confirm wanita dambaan syurga, masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Jadi kalau kita bergelar isteri tapi tidak bergelar ibu, layakkah dipanggil madrasah utama? Masih layak. Anda tidak hina. Berkahwin tapi kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ustazah, saya sekarang bergelar balu ustazah, suami saya meninggal tiba-tiba je. Anda tidak hina ibu-ibu dirahmati Allah walaupun macam-macam kata-kata orang. Kemudian bukan cerai mati ustazah, cerai hidup. Adakah anda hina? Tidak juga hina. Kerana semua ni ada dalam Lauh Mahfuz takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak mendepani cakap-cakapnya orang. Orang kata ustazah sejak saya jadi janda ni semua laki orang saya nak ngorat. Akak macam gitu ke? Ida, Allah je yang tahu. Itu sebab kita penat mendengar cakap-cakap orang ni. Penat mendengar mulut orang ni. Yang penting ketika akak berkahwin, tak pernah pula ada niat untuk tidak mempunyai zuriat. Betul ni isu yang sedang panas juga dibahaskan sekarang ni. Kahwin nak bahagia dengan suami, tapi berdoa tak nak anak. Sebab apa? Sebab cukuplah bahagia dengan suami. Kan orang putih kata child free. Tak nak anak.
nak freekan masa, nak kosongkan diri tanpa gelaran ibu tu. Kita gelak ibu-ibu dirahmati Allah, tapi di luar sana dah semakin dah, Masya Allah, pelik sungguh. Okay, jadi ada yang menyokongnya pula. Yang penting kita bahagia. Yelah, seorang anak sekarang nak hantar pengasuh dah berapa, nak uruskan sekolah dia dah berapa. Kan kalau lagi ada anak lagi tak bahagia, Allahu Akbar. Kalau berkahwin, punya cita-cita macam orang lain, nak punya zuriat, tapi Allah tak bagi, dia berdosa ke? Tak berdosa. Tapi dia tempuh takdir itu dengan jayanya, dia adalah hamba Allah yang berjaya. Jadi kita kena letak diri kita sebagai madrasah pertama ni, yang mana sebenarnya kita nak ikut. Sebab kadang-kadang kita jadi lemau, tunduk kepada iblis, syaitan punya bisikan. Kan kita rakus dengan nafsu kita sendiri, sebab kita duk nampak kehidupan orang lain. Hang tak apalah, minta jodoh, dapat jodoh soleh pula, romantik pula, walaupun sampai ketua ni. Kan? Hang tak apalah, anak-anak semua soleh, solehah, berjaya cemerlang, masuk universiti belaka. Kan? Hang tak apalah, kan? Hang tak apalah. Sebenarnya dia nak marah siapa tu? Dia tak reda dengan takdir yang datang dalam dirinya sendiri. Bangkit ibu-ibu dirahmati Allah. Setiap kali saya pergi ke mana, tadi berakhir orang terakhir salam dengan saya. Ustazah, tajuk yang Ustazah bahaskan tadi sebiji kena pada akak. Terima kasih banyak. Akak sedang diuji begitu dahsyat sekarang ni. Menangis. Anak dia duduk depan mata Ustazah, buat video. Dah apa hal pula anak dia nak viralkan ke apa ni kan, tengok mak dia menangis depan Ustazah. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua kita pun adalah wanita-wanita yang sedang mendepani ujian, yang kita yakin, yang kita tahu Allah tak pernah tersilap. Jadi kalau kita sebagai madrasah yang bermasalah, agak-agaknya boleh tak kita membangunkan ummah ini? Kan? Kalaulah seorang isteri balik ke rumah merajuk, terus hempas pintu, suami dah tak tahu nak buat apa, memang tak masak dah malam ni bini aku ni. Anak pula tanya, ibu tu demam ke ayah? Kenapa dah 3 hari tak keluar bilik? Tak tahu aku mak hang ni buang terbiat kot. Kan sahabat rahmat Allah. Anak-anak resah bila ibunya sunyi, sepi, merajuk. Betul kan? Tapi kalau pak dia merajuk, anak-anak ada kisah tak? Kan? Anak tak perasan pun pak tengah merajuk. Subhanallah. Tapi kalau isteri merajuk, menyepi diri, anak-anak pun dah mulai susah hati. Pak dia, oh tak boleh aku buat lagu ni. Makan luar aku hari-hari. Subhanallah sahabat. Ini nak cerita madrasah utama. Baik, kita bagi peluang sekejap. Muslimin, kalau Haji Hashim nak join sekali dengar. Kalau Haji Hashim ada nak dengar, boleh kita bagi peluang. Sebelah sini, boleh bangun sekejap. Kita bagi orang lelaki duduk sebelah, sandar dekat. Sebab kita tahu orang lelaki memang dengan kuliah kena menyandar. Okey? Betul aja. Yang sebelah sini boleh bangun, duduk depan Ustazah ni tak apa. InsyaAllah kepala tak kena kamera ni. Duduk depan Ustazah tak apa. Sebab yang dari KL ni, nak duduk belah kanan, kiri pun tak mengapa. InsyaAllah. Bagi ruang sikit je sebab lelaki daripada kami 12 orang. Tapi yang paling rajin dengan kuliah Tuan Haji Hashim ni lah. Okey, insyaAllah. Baik, orang Kedah dah berapa minit dengan ceramah? Kita tengok jam langsung. Kami tak risau Ustazah, berhenti waktu solat Jumaat nanti pun tak apa. Berapa minit dah? Kita tak sedap diri langsung. 1 jam? Setengah jam macam muhung je setengah jam. Muhung setengah jam ni. Sebab saya masuk 9 suku tadi. Kan setengah jam muhung ni. Saja nak usik kawan-kawan kita yang baru sampai, bagi mereka selesa sikit. Okey ya, ibu-ibu dirahmati Allah. Mereka ni tengah kenyang makan nasi lemak sotong. Jadi nasihat saya, tolong jangan bersandar di tiang-tiang. Sebab khawatir badan kita jadi sotong sekejap lagi. Jangan ada yang tak makan, sudah. Masya Allah, Alhamdulillah. Selalu hari Jumaat masjid ni dipenuhi oleh muslimin solat Jumaat kan. Hari ni kita buktikan muslimat pun boleh penuhkan masjid. Alhamdulillah. Baik. Tapi nanti orang lelaki solat Jumaat, kita jangan duduk stay kat sini pula. Sebab bila kita solat mengambil tempatnya orang lelaki pula kena sembahyang kat luar. Sembahyang kita tu sah, tapi berdosa kita ni mengambil tempat mereka sebab kita tak diwajibkan pun di tempat kita sekarang ni.
Tapi kalau ada ruang tingkat 3 memang khas untuk muslimat, saya tak bagi jemaah saya balik tu. Alang-alang datang ni mai solat Jumaat sekali sebab kita tak kacau ruang muslimin pun. Tapi kalau kita masih duduk sini sampai pukul 1.30, kita memang kacau ruang muslimin. Tu kena faham. Jadi orang perempuan kat Malaysia ni jangan duk buat satu memorandum ke apa. Kami menuntut hak untuk solat Jumaat bersama-sama orang lelaki. Tolong-tolonglah ibu-ibu kan. Banyak dah hak kita yang kita tak tunaikan. Tiba-tiba yang Allah kata tak payah buat, boleh buat zuhur kat rumah, yang tu pula kita sibukkan. Orang perempuan sekarang terlebih pandai nak tunjuk pandainya tu, macam-macam hak dia tuntut. Kan kenapa orang lelaki je boleh ceraikan isteri dia ustazah, kita pun boleh cerai talak 30 tu. Kan hitam, sebab tu Allah tak bagi pada orang perempuan, Allah bagi pada orang lelaki sahaja. Baik sahabat-sahabat yang baru sampai, adakah anda sudah selesa duduk di situ? Ustazah memang minta tadi orang Kedah dalam soft yang ketiga gitu daripada tempat ustazah ni. Tapi ustazah minta mereka maju ke depan sebab bagi yang muslimat khususnya daripada KL duduk bahagian belakang. So yang bertali biru pink tolong jangan marah ustazah ya. Sebab memang ustazah suruh duduk belakang supaya bila mata terlelap ustazah tak marah. Sebab faham mereka ni tidur dalam bas malam tadi. Jadi yang duduk depan ni macam rugi sikit lah. Sebab kalau mereka terlelap, orang Kedah nampak sian lah kan, Masya Allah. Yang duduk belakang tu tak apa. Hatta kalau nak baring-baring, kalau tak ada orang lelaki lalu lalang pun tak apa. Okay. Dan hatta ni ibu-ibu dari KL serius ustazah cakap, kalau nak keluar ke tandas 2 orang, 3 orang, lepas tu tengok macam selesa je, boleh mandi, boleh tukar baju ni. Bukan nak habak mereka tak mandi, mereka mandi tadi kat Madat, mandi. Saja je lah kot nak mandi kali kedua, nak solat duha ke apa kan, boleh pi dekat bilik air dia, bilik ayak dia pun. Okay. Jadi jangan berbondong-bondong sampai 80 orang pula pergi, runtuh pula tandas lagi. Jadi bergilir-gilir. Giliak-giliak. Boleh jadi insya-Allah ustazah tak marah kalau depa yang bangkit. Tapi orang Kedah duduk dululah sampai selesai boleh? Kan? Sebab saya bila nak pergi Kedah ni saya macam teruja pelik. Macam saya jumpa mak mertua saya. Sebab mak mertua saya dah 4 tahun dia tak ada. Jadi bila jumpa mak-mak Kedah ni, ya Allah, pandang tu macam pandang mak sendiri, macam pandang mak mertua. Doakan saya insya-Allah sebab dia tak ada dah tukang doa paling setia tu. Baik sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kekanda bonda yang saya sayang kerana Allah. Ada satu kalimah berbunyi al-ummu madrasah al-ula. Mesti tahu ni. Al-ummu maksudnya siapa? Kita. Jadi kalau sebut al-ummu ni, jangan kata aku tak pernah orang panggil aku umi, ibu, mama, mak, tak pernah. Kita tetap adalah wanita yang berpotensi untuk menjadi ibu kepada siapa pun. Seperti saya sebutkan tadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tak pernah melahirkan zuriat, sekali pun tak pernah. Tetapi berhak dipanggil ibu, umi oleh semua anak-anak di Madinah. Sebab bila anak-anak yatim menangis, Rasulullah akan mengelus ubun-ubun mereka. Tak payah menangis, pandanglah aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu. Jadi Aisyah gembira diraikan begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni ibu-ibu, kalau kita ditakdirkan Allah tak bersuami, kita pandang anak-anak orang lain macam anak kita. Bukan pandang suami orang macam suami kita. Sekian dimaklumkan. Kan? Tadi nak cakap macam tu, tapi sebaik ingat. Nak cakap siapa yang tak bergelar ibu, masih boleh nampak anak-anak orang Islam adalah anak-anak kita. Sebaik tak tercakap, siapa yang tak bergelar isteri, masih boleh pandang suami orang lain macam suami kita. Astaghfirullahalazim. Itu salah, bahaya besar tu. Jadi sebutnya, bila kita ni adalah kita lah ibu tu sebab kita muslimat. Salah seorang daripada muslimat, daripada muslimah, ramai jadi muslimat. Kenapa kita juga nak mengikut ummahatul mukminin, ibu kepada seluruh orang-orang beriman. Okay, di antaranya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kan bila kita telusuri kehidupan mereka, kita rasa malu dan tak layak nak masuk syurga. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, madrasah. Madrasah ni ada proses darasah, ada proses belajar di dalamnya. Bukan ibu namanya, kalau anak kita beribukan kita, tak ada proses pembelajaran. Faham muslimin muslimat? Mak ni orang jahil, mak dulu sekolah pun tak pi, tok kamu orang susah. Ibu jangan terlampau merendahkan diri, ibu tetap ibu.
Siapakah orang yang pertama mengajarkan La ilaha illallah, La ilaha illallah sambil dodoikan anak tu siapa? Pak Hang ke Mak Hang? Kan? Paknya masa azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pertama memperdengarkan kalimah Allah di telinga anak. Orang pertama yang mengiqamahkan di telinga anak. Tapi bila ayahnya keluar mencari nafkah, ibu yang menggoncang buayan ini adalah dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi ibu-ibu dulu sambil la ilaha illallah. Ibu sekarang, Masya Allah, pakai elektrik saja kan. Lepas tu maknya main WhatsApp dekat sebelah kan. Bukan orang Kedah lah, ni orang tempat lain. Nak cakap orang tempat lain pun bahaya juga. Orang Singapura ada, orang Sarawak ada, orang Kelantan ada. Ustazah ni nak cakap tempat aku tak betul ke apa dah. Kan kita tanya diri kita sendiri. Ya Allah betul dah Ustazah. Tak pernah lagi dodoi anak dengan kalimah la ilaha illallah. Kadang kita macam main-main je. Tapi bila kita inilah tarbiyah kita sebagai madrasah utama kepada anak-anak. Sebab kalimah al-ula di hujung yang kita sebut tadi tu, madrasah pertama, bahkan kata ulama bukan saja madrasah pertama, tapi madrasah paling utama. Beza tu. Anak kita dah belajar universiti sampai dapat PhD. Kita bagi tahu kepada diri kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah ibu-ibu sebut, alah ustazah dah apa tak cukup. Belajar PhD tu, dekan fakulti sekian-sekian. Balik rumah ibu tetap mereka laparkan nasihat kita ibu-ibu. Jangan pernah takut nak tegur ustazah depa lagi pandai daripada kita. Tak. Kita tetap kena bagi tahu. Kita tetap kena ingatkan, kena cakap. Mak bukan orang pandai macam kamu. Ni bahasa mak saya dulu. Mak bukan orang pandai macam kamu. Sekolah pun tak tinggi. Saya pun tak nak bagi dia lagi melirit-lirit. Memanglah mak, sekolah mak 1 tingkat je. Sekolah saya 3 tingkat. Jadi sekolah saya lebih tinggi daripada sekolah mak. Tu kalau orang nak cakap tu ada je benda nak cakap. Sebab itulah Tuhan bagi kau jadi penceramah. Dia kata kan. Sebab nanti dia panjang, air mata pun jatuh. Mak dulu nak sekolah, pensel sebatang, potong 4 dah. Dah hafal dah skrip tu mak. Tak apa, kami dah tahu dah. Sebab mak tetap mak. Macam mana dia kata jahil, macam mana dia kata tak ada ilmu, kami tetap laparkan nasihatmu wahai ibu. Balik bawa cucu, bahkan cicit pada kita. Kan kalau anak cicit kita datang depan kita, tolonglah pegang dia ni, tok nak habaq satu benda ni. Walaupun benda tu kita dah habaq sampai 2222 kali. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab walaupun mereka dah hafal dah, tak sama. Nanti kalau kita rasa macam mereka tak mau dengar nasihat kita, ibu-ibu percayalah, bila mereka telah merindukan kita, mereka bukan saja rindu wajah kita, rindu nak salam tangan kita, tapi mereka terngiang-ngiang. Dulu ya Allah, mak selalu cakap macam ni. Mulalah isteri dia dulu, mak abang selalu cakap macam ni ke abang. Macam saya sekarang, orang yang follow ceramah saya, ustazah ni sikit-sikit mak ustazah, sikit-sikit mak ustazah. Kan sahabat, kalau mak saya hidup, mak kita malulah, mak tak payah cakap lah macam tu lagi. Sebab seingat saya masa mak saya ada dulu, saya tak berapa cakap sangat sahabat rahmat Allah. Tapi sebab sekarang ni, bila kita rasa macam rindu nak dengar suaranya, kita terngiang-ngiang. Jadi ibu-ibu jangan pernah kata, dah pandai-pandai belaka dah ustazah, dah tak pergi kat mereka lah. Kubok lain-lain. Salah ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab kubur lain lah kita kena nasihat selalu. Kita kena bagi tahu selalu. Kalau kubur tu sama, senang, faham? Malaikat mungkar nakir datang, nak dipukul, nak dipalu, cakap, kau berani malaikat? Aku yang lahirkan dia. Aku yang susukan dia. Kau nak pukul anak aku? Bukankah itu naluri seorang ibu? Bergaduh suami isteri kadang-kadang hanya kerana sayangkan anak. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Yang abang duk pukul pula tu sampai nak mati pasal apa? Saya yang beranakkan dia. Kemain. Yang laki pula kata kalau aku tak ada, hang pun tak beranakkan dia lah. Dah sampai ke minggu depan tak habis lagi gaduh. Faham tak faham muslimat dirahmati Allah? Kita sayang anak kita mengatasi segala. Subhanallah. Kalau tanya ibu-ibu, kalau dibagi pilihan, nak suami mati dulu ke anak mati dulu? Kan? Alamak ustazah, soalan yang paling payah. Sebab pakcik kau ada kat situ tu ustazah. Jawab kan? Kalau pakcik tak ada, nak jawab apa pakcik? Kalau pakcik tak ada, terus terang cakap, biar laki mati, jangan anak mati. Allahu Akbar. Dia cakap tu sebelah suami tau. Suami kata, oh biar aku mati, aku cari lain baru padan muka. Sahabat Allah.
Kita tak berani cakap macam tu, sahabat-sahabat rahmat Allah. Sebab apa? Sebab nak membuktikan bila ada anak, kita hampir terlupa yang kita adalah isteri kepada suami kita. Kerana apa, wahai anak-anak? Nak memberitahu madrasah utama ni, Masya Allah, dia takkan pernah jemu. Sebab tu bahasa mak saya dulu, kau nak marah ke, tak apa, mak nak cakap juga. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksud walaupun dia adalah ibu mertua, menantu-menantu dinasihat sama. Mak tak nak cakap pada anak mak saja. Hidup rumah tangga ni kena berkongsi. Jadi maknanya kalau isteri tahu, faham, suami juga mesti tahu, mesti faham. Kalau seorang je yang faham, yang tahu, maka pincanglah nak membesarkan anak-anak. Masya Allah. Tapi kalau ditakdirkan Allah, bertahun-tahun lamanya kita belajar macam-macam ilmu, tapi suami masih belum mahu, ibu teruskan. Kitalah yang bakal mendayung sampan kita sampai ke destinasi akhir. InsyaAllah, kalau ada dua nakhoda, presidennya tidak bekerja sama dengan baik, kita sebagai timbalan insyaAllah tidak akan biarkan kapal itu karam begitu saja. Ini tuntunan pimpinan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanya pada diri kita hari ini, kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah sebagai madrasah utama. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang wanita adalah pengurus rumah tangga suaminya. Okey, pengurus rumah tangga suaminya. Jadi bergelar saja isteri, menguruskan suami, membantu urus kerja-kerja suami, auto rumah tangga menjadi lubuk pahala bagi seorang isteri. Faham ya? Kita buat penat je aku masak. Kalau tahu tak balik, tak payahlah aku masak. Dah tadi kata nak balik, lah ni tak jadi balik pula. Penat sungguh aku tunggu kat rumah. Kan? Kenapa ibu gelak? Sebab saya cakap macam apa ni, Cina masuk Islam ke? Itu bahasa suami saya. Tak payahlah cakap Kedah yang macam Cina masuk Islam je abang tengok. Tapi dia boleh datang kat Kedah ni macam perasan nak cakap Kedah ni. Tapi makhraj lari tu tak payah gelak lah. Dah Ustazah bukan gelak makhraj tu, tapi suka lah Ustazah cakap. Siapa suka juga sebab tadi serak lah, ni tak serak lagi. Jadi kalau tak serak insyaAllah 3 jam baru berhenti, okey? Baik. Seorang wanita adalah pengurus rumah tangga suaminya. Jadi urus apa sahaja. Masya Allah. Kalau kita kata siapkan bajunya, kalau kita kata siapkan minumnya, apa sahaja, itu adalah pahala di sisi Allah. Masya Allah, seorang ustaz berkuliah maghrib dekat tempat saya, surau saya. Ni saya selalu sebut kat mana-mana. Dia kata kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah, orang perempuan ni tak wajib masak pun. Ibu-ibu yang kat belakang sana tahu dah, Imam Syafi'i kata orang perempuan tak wajib masak. Mokcik-mokcik yang ngantuk semua buka mata. Ya betul ustaz. Tu daripada belakang tempat muslimat tu duk tanya, biar betul ustaz. Ya, dia katakan Imam Syafi'i kata tak wajib masak. Yang wajib memberi kegembiraan kepada suami. Jadi suami gembira macam mana? Yang asal abang nak outstation je, sayang kena teman. Alah, saya tak sukalah bang, baik duduk rumah penat musafir sana sini. Gembiranya dia sebab kita berada di sisi ketika dia nak outstation. Faham tak faham muslimat dirahmati Allah? Maka kita tak suka, penat pun kita kena temankan. Dah dia suka nak buat macam mana. Tapi manusia ni pelik. Ada yang suaminya suka ajak berjalan, dia pula tak suka berjalan, duduk kat rumah. Aku kalau jadi kau masa ni lah yang benda-bendu aku. Kawan dia, aku penat lah, laki aku tu nak outstation nasi ajak aku tak larat lah, aku nak pergi masjid duduk sini lagi bagus. Pelik kan manusia ni. Yang dia dapat tak disyukuri, sedangkan yang orang lain duk cemburu dengan kehidupan dia. Faham tak faham? Tak percaya tanya ibu-ibu yang ikut saya berjalan ni. Kan cik tanya dia apa? Kebanyakan ialah yang tak sokong Ustazah buat-buat pekak sekejap Kan saya tanya, cik Alhamdulillah suami nak teman ni bagusnya. Okey Ustazah, dia Alhamdulillah kalau akak ajak je nak pergi. Kan ada makcik yang duk cakap kat saya, kalaulah suami saya nak diajak nak macam tu kan bagus Ustazah. Tapi ada juga Ustazah, kalau dia tak nak ikut lagi bagus, yang berdu kami. Subhanallah kan. Manusia ni memang pelik-pelik. Kita tak boleh samakan semua orang. Yang penting jangan datang dapat izin suami dah. Lantak kat dia lah nak jadi apa Ustazah. Orang ajak tak mau, itu masalah. Jadi subhanallah, mengurus suami, menggembirakan suami apa saja. Sebab tu saya suka buat contoh, dulu timbul isu Siti Sarah Raisuddin meninggal dunia kan. Viral cerita dia pakaikan stokin suami dia. Dah muslimat Kedah, Selangor, KL, Sarawak, Sabah, semua nak pakaikan stokin suami.
Kita pun try lah, koklah dapat sayangku, terima kasih daripadaku untukmu. Disepaknya dia tangan kita. Gelilah abang pakai stokin apa benda ni. Dah 30 tahun kahwin baru nak pakai stokin buang tabiat ke apa. Dia tak tahu kita dengar Syuib cakap rindu isteri dia pakaikan stokin kat dia dulu. Kita pun nak try lah, koklah mati husnul khatimah. Jadi ciri-ciri wanita solehah. Rupanya kena sepak suami kita geli, kita pegang kaki dia, sahabat rahmat Allah. Allahu Akbar Tuhan, kan. Jadi sebab tu tak boleh sama ni Ustaz Amran nak datang lagi 2 hari, tak percaya tanya dia. Kan? Dia lepas isterinya meninggal, sahabat cepat-cepat nak kahwin. Makcik-makcik pula. Ni saya cerita sebab Ustaz Amran pun memang selalu berkisah tentang ini dan saya pun cerita. Kadang pengikut kuliah saya dia tahu. Kadang Ustazah ni kita tanya lah dia cerita pasal siapa, dia takkan cerita. Tapi hal Ustaz Amran ni dia cerita pula. Sebab memang dia pun bercerita dan dia tahu saya suka bercerita. Tak lama beberapa bulan lepas isterinya meninggal, dia kahwin. Mokcik-mokcik dekat tempat kuliah pula. Kubur isteri merah lagi, dah sibuk nak kahwin. Isteri dia baru ni jumpa saya, muslimat dirahmati Allah. Dia kata, apa Ustazah mula-mula kahwin dulu kan? Saya duduk dengan kuliah Ustaz. Ustaz memang bawa saya pergi kuliah. Lepas tu makcik-makcik ni, tahu dah Ustaz tu kahwin dengan orang pangkat anak agaknya kan. Saya duduk sebelah Ustazah. Makcik-makcik ni datang majlis ilmu dia apa sebenarnya tujuan? Saya pun deep. Adakah makcik tu aku, ya Allah? Faham tak, muslimat? Sebab dia memang datang dengan kuliah bersama-sama. Very sweet, romantis, Masya Allah. Semoga bahagia sampai jannah pasangan ini. Amin. Tapi sekarang dah lama, dia kata Alhamdulillah sekarang ni saya dah boleh terima lah Ustazah. Sebab faham. Anggap saja mak-mak ni memang cara dia menyapa macam tu. Kan? Kalau kita tak boleh terima, payahlah. Kamu ni Ustaz suamimu. Kan selebriti mungkin orang kenal. Macam tadi kan dekat Madat pun sembang dengan Ustaz Rizwan As-Sudaisi. Dia kata saya ni Ustazah sebenarnya saya tak mau letak nama Sudaisi belakang tu. Tapi mufti sendiri yang letak. Saya tahu Ustaz, masa orang duk sebut nama Ustaz ni saya pergi tengok YouTube. Masya Allah saya kagum dengan suara Ustaz. Tapi saya duk kata mesti bukan Ustaz ni nak gelaran macam gitu. Bukan mudah-mudah sahabat rahmat Allah. Saya rasa kalau orang gila je kot yang nak digelar begitu. Sebab dia malu. InsyaAllah orang ada ilmu ni, dia malu kalau diangkat begitu tinggi sedangkan dia tahu dirinya siapa. Faham ya? Jadi saya pun kata, saya dulu macam tu juga Ustaz. Mula-mula kahwin kat KL, Ustaz Azwan kerja kerajaan lah. Tapi bila Ramadan jadi imam tarawih. Jadi imam tarawih. Saya pun ikutlah kat mana Ustaz dijemput imam tarawih. Lepas tu bila malam pertama, 3 hari, seminggu tu, kemain lagi makcik-makcik. Siapa imam? Dia tahu Ramadan imam jemputan, bukan imam. Siapa sedapnya suara, siapa imam? Duk intai aku, duk sabar je lah orang tu. Tu laki aku tu dah. Tak payah nak intai-intai, boleh tak? Ya, sabar dah muslimat rahmat Allah. Balik nanti moncong. Kenapa yang abang tak ada salah apa pun? Tak makcik-makcik ni datang masjid ke? Nak tengok suara imam siapa? Dah kahwin ke belum ha? Ya Allah janggut dia tu pelik sungguh. Kan saya jadi kenai sendiri sahabat rahmat Allah. Ni datang masjid nak macam mana sebenarnya niat tu betul kan? Subhanallah datang pula PKP. Duk lipat kain dengar kuliah sahabat rahmat Allah kan? Ya Allah bang, ceramah siapa awak dengar tu? Abang tengok ustaz ni kompom tak merokok ni. Bibiak dia bang merah ke main. Faham tak faham? Pipi dia ya Allah Tuhan. Ini tanda-tanda orang beriman bang, pipi dia merah kan. Subhanallah, yang laki tu kata aku duduk sebelah ni kau puji laki orang dia tengah bagi ceramah tu. Cuba tanya ustaz tu cakap pasal apa? Tak tahulah tapi pipi dia merah lah bang. Dosa ke tak dosa ibu-ibu? Anak perhati ke tak perhati perangai kita tu? Anak perhati. Lepas tu tanya, kau ni galak sangat pasal apa? Nak kahwin ke nak sekolah ni? Yang mak dia dah tua pun masih galak lagi tak sedar diri. Tu bahasa dia. Sebab kita tak perlu cakap ke anak-anak kita, hang tak payah buat lagu ni, hang tak payah buat lagu ni. Yang tak payah tu dia suka buat. Ini sifat manusia. Tapi apa karakter kita, auto pindah kepada mereka. Subhanallah, bila mak siapa telefon tu kuatnya suara. Tak tu sebab mak tutup tu. Kawan mak yang ni memanglah saya telefon je ngumpat orang. Saya telefon ngumpat orang. Tu yang mak tak ada line lah, tak ada line. Jadi anak tahu mak tak suka ngumpat. Sahabat rahmat Allah. Kan kalau kita tu dia timah biar betul yang ni. Kan?
Anak pun, oh mak aku memang kalau tengah telefon tu cakap pasal orang nombor satu. Itu jugalah perangai dia. Kita pimpin anak kita, jom kawan mak nak buat kenduri anak dia dapat sambung belajar universiti mana entah. Mak rasa kabel tak lain tak bukan. Dia 8A dapat universiti beasiswa. Hang 10A tak dapat mana pun. Kan? Bawa kuih talam bertingkat-tingkat kan main. Kan? Tapi balik ngutuk ngumpat orang tu. Mak tadi duk kata tahniah. Anak hang pun macam anak aku juga Timah. Tapi tu depan dia. Takkanlah mak nak kata dia kabel lah apalah. Sikap itu yang anak kita tiru. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita tak pernah sedar. Lepas tu bila mereka datang bawa keburukan, kita salahkan sekolah. Betul, sekolah adalah madrasah kedua. Orang di luar, guru-guru dia jumpa, kawan-kawan dia madrasah ketiga. Tapi madrasah pertama dan paling utama adalah kita. Maka wallahi Ustazah sebutkan, tidak ada lain yang boleh mendisiplinkan kita kecuali ilmu. Sebab itu Januari baru ni Ustazah diterbangkan ke Jordan untuk bercakap di hadapan pelajar-pelajar universiti di Jordan. 4 universiti berkumpul, program muslimat. Yang mengaturkan ni muslimin. Saya kata hebat ni korang, tak ada dalam majlis tapi korang atur budak-budak perempuan ni datang dengan convention ilmu. Dijemput 2 orang penceramah daripada KL. Seorang Ustazah, seorang lagi Izzati Ilya, budak remaja sebaya mereka lah. Kemudian sahabat dirahmati Allah, saya tanya, pasal apa korang nak perempuan-perempuan Universiti Jordan ni didatangi penceramah daripada Malaysia untuk mengajar mereka? Bukanlah istilah mengajar, tapi sharing kan sahabat dirahmati Allah. Jadi musliminnya cakap apa? Ustazah, mereka ni bakal keluar nanti sebagai calon isteri, sebagai calon ibu. Wah hebat. Faham tak faham muslimat? Sebab saya pelik modul yang diamanahkan kepada saya tu, bagaimana nak jadi ibu yang baik, bagaimana nak jadi isteri yang baik. Saya kata ini nak bagi kursus kahwin ke apa ni, budak-budak student. Tapi kesan dia Masya Allah, saya turun daripada pentas penceramah, masing-masing datang salam. Yang first saya tak boleh lupa, Ustazah, mak saya peminat Ustazah. Mak saya kirim salam lah. Aku kat Jordan ni, mak dekat Kedah kirim salam. Mak dia dekat Terengganu kirim salam. Sebab sekarang ni zaman live kan, saya tunjuk saya tengah belajar dengan Ustazah. Lepas tu yang kedua, Ustazah terima kasih ceramah Ustazah buat saya tak sabar nak balik Malaysia sebab saya nak kahwin Ustazah. Nak kahwin? Habiskan dulu belajar. Ya Ustazah, sebab itu mereka punya Presiden Helwa mengatakan kepada saya, Ustazah, kita ada masalah anak-anak yang belajar tinggi sampai peringkat universiti, sekarang ada cita-cita tak mahu kahwin. Sebab rasa nak jadi orang yang berkerjaya. Rasa berkahwin itu menyusahkan. Orang yang dulu tak lulus SPM kahwin, sekarang dah mula diceraikan. Anak 3-4 orang dah jadi tua, padahal umur mereka baru 20-an. Nampak yang buruk di mata mereka. Tapi bila kita cerita perkahwinan dalam Islam, Ustazah turun daripada pentas penceramah, tak sedikit yang makasih Ustazah, terima kasih Ustazah, saya tak sabar nak kahwin. Aku pula yang terkejut, takut belum habis dapat degree, nak balik Malaysia dia tak sabar nak kahwin. Sebab apa? Maksud bila punya rasa itu, sebab tu bila saya menulis buku dakwah penuh ukhuwah, barisan 22 para asatizah, kematian almarhumah Ustazah Syadia Abbas, jika ingat, subhanallah menghimpunkan kami dalam satu buku, tulis pengalaman dakwah. Pengalaman dakwah yang antara mereka ceritakan adalah jodoh di luar jangka. Yang mana kebanyakan Ustazah Asma Harun, tak percaya nanti jumpa tanya, Ustazah Hafizah Musa, dia punya gatai tu subhanallah mengenyam awal. Ustazah ni ngumpat kawan-kawan dia. Tak, sebab kami bincang, sebab daripada zaman sekolah dah punya cita-cita nak jadi isteri solehah. Faham ya muslimat? Sebab dia ada ilmu. Daripada zaman sekolah dah ada naluri seperti seorang perempuan, ya Allah, kalaulah lelaki soleh itu menjadi suami aku. Tapi tak pernah bercinta, tak pernah berpandangan bertatapan mata, tak pernah menjual maruah dirinya, hanya dalam doa yang bersungguh-sungguh. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kalaulah itu lelaki terbaik akhlaknya yang aku nampak, andai itu jodoh terbaik untuk dunia dan akhiratku. Dan natijahnya kami pelajar sekolah agama, habis STPM, ustaz kami bagi tahu apa? Orang lelaki yang duduk depan ni, ni ada jemaah saya daripada KL kan. Pasal itu kalau saya masih boleh kontrol dan kawal, sebenarnya saya nak orang lelaki duduk depan dalam bas. Pasal apa sahabat? Sebab dilatih di sekolah agama begitu. Orang lelaki duduk depan, orang perempuan duduk belakang.
Kerana apa? Tak adalah dia buat nakal-nakal mata duduk di belakang, dia pandang, oi punggung dia saiz ni. Oi tudung dia terangkat, rupanya berak ada hitam. Itu sebenarnya adalah zina mata yang kita tak sedar. Jadi kita letakkan di depan, terlampau sedikit pandangan matanya. Jangan pula pandang pokcik-pokcik yang duduk dalam bas dengan ustazah. Oh tu mesti ustazah kenal pokcik ni gatai ni. Tak. Tapi sebab itu yang diajar dalam agama kita. Tapi kadang-kadang kita tak boleh kawal. Saya tak boleh duduk depan ustazah, muntah saya duduk depan. Saya nak duduk belakang juga. Ya Allah, kawallah pandangan matanya. Sebab kita duduk negara Malaysia yang kita susah sangat nak duduk lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Tengoklah LRT colour pink untuk perempuan. Tapi sesat juga lelaki duduk kat situ. Kan selamba je main WhatsApp. Orang pandang atas bawah. Kau ni pakai tudung lah. Kau duduk dekat coach perempuan ni kan. Dia tak peduli. Sebab ada orang tak alert, dia tak tahu pun. Sebab kita duduk dekat sini. Kadang-kadang orang confuse. Asingkan gerabak. Tapi orang masih berdua-duaan. Berpegang-pegangan tangan. Kan rasa tak malu pun. Untuk meletakkan kononnya inilah cinta sejati. Dia salah. Sebab dalam Islam, sahabat-sahabat rahmat Allah, suami kita tetap suami kita. Dialah raja segala-gala yang Allah tak pernah tersilap menghantarkan dia kepada kita. Tak pernah tersilap, Ustazah kata. Yang hari ni saya kusangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Saya baru berpisah, Ustazah. Saya baru diduakan oleh suami saya, Ustazah. Saya baru diempatkan oleh suami saya, Ustazah. Tak pandang saya dah. Ustazah tak tahu betapa buruk dan jahatnya akhlak suami saya. Tetap di sisi Allah itu terbaik untukmu. Ada orang meronta jiwanya bila Ustazah cakap begini. Sebab apa? Allah bagi tahu kita kadang benda yang kita benci tu itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Ibu-ibu cuba akui tanpa diuji dengan manusia yang paling dekat dengan kita itu, mungkinkah kita boleh bangun malam sekarang ni? Mungkinkah kita menangis dalam sujud kita hari ni? Mungkinkah kita meratap rintih dengan Allah, Tuhan berikan aku kesabaran. Jadi Allah nak upgrade diri kita di sisi Allah, bukan di sisi makhluk, dengan menjadikan kita wanita yang semakin kenal. Aku suka tak suka, aku tetap menjadi hamba yang disukai Allah. Aku suka tak suka, ibu-ibu, bukan bertahan dalam rumah tangga kerana anak-anak, tapi kita bertahan kerana kita mengaku kita bertuhan. Faham ya? Jadi bila kita akui kita bertuhan, sakit apapun yang kita rasakan, Allahu Akbar, ini adalah hadiah daripada Engkau ya Allah. Jadi seorang wanita adalah pengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Kita buat apa saja, Ustazah, apa yang saya tak buat pada anak-anak saya. Saya bagi madu, Ustazah, racun dibalasnya kepada saya. Ibu-ibu, jangan pernah membesarkan anak-anak. Inilah Ustaz, dengan hajat. Aku tua nanti ada orang masuk berak kencing aku. Aku tua nanti ada orang jaga aku. Berapa ramai orang yang punya anak hari ini menangis kerana anaknya tidak mahu pulang. Berapa ramai orang yang punya anak hari ini rasa dibiarkan oleh anaknya sendiri. Kita tersilap dalam niat kita sendiri. Tuhan, aku mengurus anak-anak ini jadi ibadah, jadi pahala. Soal hasilnya nanti bukan urusan aku ya Allah. Saya dah melihat terlalu ramai saksi. Seorang ibu yang tak berjodoh, seorang ibu yang tidak beranak, tiba-tiba sakit tuanya dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Tukang urus makanan lain, tukang bayarkan, tukang cuci basuh pampers dia lain. Siapa yang upahkan orang untuk basuh berak kencing akak ni? Kawan baik akak, Ustazah, akak tak sangka Allah datangkan orang sebaik dia. Sebab dia pun tak ada suami, tak ada tanggungjawab, tak ada anak-anak. Duit pencen dia upahkan RM800 sebulan untuk cuci berak kencing akak. Pagi sekali, petang sekali. Ya Allah, tanpa diniatkan hutang kak, tanpa diniatkan hutang. Ustazah bantu doa syurgakan kawan akak tu. Tapi orang yang terlampau mengharap kepada anaknya, kecewanya bersambung kecewa. Faham muslimat? Kita dah tunaikan tanggungjawab kita. Allah tidak buta. Kita baik dengan anak kita, sahabat. Walaupun anak tak balas kebaikan kita, Allah takkan buta. Dan Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah tuli. Kita bagi tahu, aku buat baik pada anak-anak aku hari ini, Allah. Tetap yang baik datang dari Allah. Mungkin hari ini kita baik kepada A, Allah tak datangkan A untuk balas kebaikan kita. Tapi Allah datangkan B to Z. Faham tak faham?
Kita tak sangka yang kita harapkan anak sulung, rupanya anak sulung yang menderhaka kepada kita. Kita harapkan anak kesayangan kita, anak bongsu, rupanya anak bongsu yang hari ini paling menyakitkan kita. Ibu-ibu sekalian, kita madrasah utama. Kalau dengan anak sulung kita sudah menjahati mereka dengan mulut kita sendiri, adik-adiknya akan mengikut dan kasih sayang takkan tumpah kepada kita. Berapa ramai yang saya perhatikan, Masya Allah, seorang ibu yang bersabar dengan kerana suami mampu melahirkan anak-anak yang sangat kasih sayang kepada ibunya. Saya kata, kenapa awak ni ya Allah kan mengutamakan ibu dengan betul-betul mengaulakan ibunya. Ustazah tak tahu berapa banyak derita mak saya, Ustazah. Mendapat suami yang tak pernah mencintai isterinya macam suami-suami lain. Kan dipukul depan mata kami, tapi mak saya diam je, Ustazah. Kan sekarang saya dah boleh mencari pendapatan sendiri, saya nak gembirakan mak saya. Walaupun tak gembira di sisi suami, Allah tak butakan anak-anaknya untuk tidak memberi gembira kepada ibunya. Ini tarbiyah. Saya cukup yakin madrasah pertamanya adalah ibu. Kerana apa? Di mana-mana saya ceritakan. Seorang ibu bagi tahu, Ustazah, akak dah mendapat hukuman kat dunia. Jangan sampai akak dihukum di akhirat. Akak redha. Saya tak faham, Kak. Dulu akak ditinggalkan oleh suami. Kemudian anak-anak akak kaut semua. Dia dah lupa dah tinggalkan kita. Jadi Ustazah dengan anak-anak ni akak tersilap ajar. Akak ajar benci kepada ayahnya. Pisahkan mereka dengan ayahnya. Hari ni Allah Maha membolak-balikkan hati. Suami akak tu kahwin lain, dapat anak lain. Tapi bila mereka ni anak-anak akak dah dewasa, mereka nampak jalan taubat sang ayah. Baiknya ayah minta maaf kepada anak-anak, kesilapan masa muda. Anak-anak semua ada ilmu. Anak-anak tahu tak boleh putus hubungan dengan ayah, walaupun maknya dulu mengajarkan kejahatan. Apa maksud hukuman dia? Dulu saya mengajar anak-anak saya salah. Hari ini Ustazah saya duduk dekat pondok seorang-seorang. Anak-anak bapak dia kena stroke, balik jaga bapak dia walaupun bersama dengan adik-beradik tiri. Faham tak faham muslimat? Saya pula yang ditinggalkan seorang-seorang. Saya tahu sebab masa saya disakiti oleh suami, saya tak berhak membalas dendam di hadapan anak-anak. Mengajarkan anak-anak kejahatan. Subhanallah, anak-anak tak balas. Dengan ayahnya baik, dengan saya baik. Tapi saya yang buat keputusan nak duduk pondok, Ustazah. Anak-anak tetap baik. Tapi Ustazah, saya tak boleh ada rasa cemburu bila anak-anak jaga bapak dia sekarang. Sebab ini yang Allah berikan kepada seorang lelaki yang telah bertaubat. Saya takut kalau saya hari ini gembira padan mukakan bekas suami saya, akhirnya saya tak dapat syurga. Hari ini Ustazah, anak-anak dah mula tinggalkan saya. Bukan tinggal kerana apa? Sebab jaga bapak dia sakit. Saya bohonglah kalau kata tak kecil hati dan sebagainya. Tapi bila saya bermuhasabah kisah ilmu yang saya belajar, rupa-rupanya jahatnya mulut saya dulu. Kan? Yang diuji tu saya. Yang saya ajar anak-anak saya benci kepada bapaknya. Kenapa? Saya yang belajar sesuatu tersentak. Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang berbuat kebaikan, sahabat-sahabat dan mati Allah, sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Ketika dulu dia menjahati, kejahatan dibalas dengan kejahatan, berpuluh tahun lamanya dia dapat kejahatan itu. Faham ke tak faham muslimat? Masih ada syukur bagi orang yang berilmu kerana dia tahu kalau dia redha dengan hukuman atas dunia, tidak akan ada hukuman lagi di akhirat. Jadi kedua-duanya baik. Si ayah yang didakwa jahat dulu, si ibu yang kononnya super baik dulu, hari ini mengakui kejahatan dirinya yang telah bertahun-tahun. Ini yang kita nak, ibu-ibu dirahmati Allah. Supaya sebelum kita mati, kita tidak ada dendam dengan sesiapa. Kita tidak ada benci dengan sesiapa. Kita masih mensyukuri hidup kita yang Allah takdirkan. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi SAW, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas pengurusannya. Apa sahaja kerja yang kita persembahkan untuk suami, niatkan kerana Allah. Apa sahaja kerja yang kita persiapkan untuk anak-anak, niatkan kerana Allah. Kalau tidak kerana Allah, kamu pasti lelah. Dan yakinlah di hadapan Allah nanti kamu akan ditanya tentang pertanggungjawabanmu. Faham ke tak faham muslimat dirahmati Allah? Ya Allah, aku buat jahat pada suami aku sebab dia buat jahat pada aku, ya Allah. Nabi tak ajar kita begitu, sahabat. Yang kita nak jawab di hadapan Allah, belum kita bercakap, Allah tanya dah, siapa di kalangan hamba-Ku ni nak claim yang dulu disakiti oleh suami, tapi dia masih membalas dengan kebaikan. Aku, ya Allah,
Aku yang bersusah payah menafkahi anak-anak. Suami tak ingat tanggungjawab dia, ya Allah. Panggil lelaki itu. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ini kita jumpa dalam kitab wasiat 4 imam yang saya jadi tersentak. Alangkah indahnya pengadilan yang cukup adil daripada Allah. Soal sekarang bukan siapa menjahati kita. Tapi soal utama sekarang, adakah kita masih baik walaupun kita didatangi oleh orang-orang yang jahat. Anak-anak pandang kita. Dan menumbuhnya seorang anak-anak yang baik, percayalah ibu-ibu, kerana kita tetap menjadi ibu yang baik walaupun dikeliling ibu itu dihadiri oleh orang-orang yang jahat. Setakat ni ibu-ibu faham ke? Ibu-ibu okey ke? Pasal apa yang ramai menangis sangat ni? Biarlah saya seorang nangis. Saya nangis sebab saya takut suara saya serak balik. Okey. Begitu juga halnya, sahabat-sahabat perhatikan contoh-contoh tauladan. Saya suka tengok kalau anaknya kepada Asma binti Abu Bakar bernama Abdullah bin Zubair bermain-main ketika kecilnya, orang ketika itu akan bertanya, anak siapa tu yang paling lain daripada yang lain? Kau tengok adab dia, kau tengok akhlak dia. Orang akan cakap, anak siapa lagi kalau bukan anak Asma binti Abu Bakar? Tengoklah ayahnya, tengoklah atuknya. Nampak tak sahabat-sahabat? Maka madrasah utama dan pertama adalah di dalam rumah kita. Siapa rumah kita ketuanya ketika suami kita keluar bekerja? Adalah ibu. Jadi ibu-ibu yang dipilih Allah untuk membantu ekonomi keluarga berkerjaya, anda juga tidak pernah silap selagi anda bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik ke rumah, kita yang bersetuju bekerja, kita tahu apa peranan kita sebagai isteri. Betul jadi punya suami berbincang dulu sebelum kita bersetuju untuk bekerja. Kalau sayang balik bang, kain menimbun tak larat nak lipat, utamakan masak dulu. Kalau kain tak lipat, anak masih pakai baju. Tapi kalau saya tak masak, tak makan anak kita. Betul dah. Kan? Perlu pembantu rumah ke tak awak ni? Ini kawan-kawan saya sendiri. Aku yang tak nak Zahid. Kan risau pula aku keluar rumah satgi, kan dia buat apa dengan pembantu rumah. Jadi sebelum itu saya cakap, abang kalau nampak baju setinggi Jabal Uhud tu, abang janganlah pelik pula. Jadi okey faham. Dulu suami aku tak macam tu. Angkat kain dari jemuran, terus lipat. Ini cerita-cerita mereka. Kan terus lipat. Dia memang pantang sebab mak dia mengajar macam tu. Tapi dia tahu aku sibuk dan kami setuju sama-sama tak nak pembantu rumah. Tu yang kain jadi Jabal Uhud. Kau pula datang waktu-waktu macam sekarang ni. Mesti aku tolong lipatkan kau baju. Dia kata, kau jangan buat hal Zain. Malu aku kan jadi bahan ceramah. Memang betul jadi bahan ceramah. Tapi sampai sekarang orang tak tahu kawan saya yang mana satu. Sekian dimaklumkan. Faham ya? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Khadijah Al-Kubra. Begitu juga sampai kewafatannya anaknya Fatimah Az-Zahra digelar Ummu Abiha. Maksudnya apa? Kalaulah Fatimah ini melihat contoh tauladan yang diajarkan oleh ibunya Khadijah Al-Kubra, dia takkan menjadi manusia yang pada usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Disakiti oleh penduduk Mekah, dia bertugas menjadi pengganti kepada ibu. Sampai orang-orang Arab ketika itu katakan apa? Aku tak faham si Fatimah ni, kecil lagi tapi perangai sebiji macam ibunya yang teramat sayang kepada Rasulullah. Faham tak faham muslimat dirahmati Allah? Budak kecil lagi tahu bila masa nak suar air dekat pak dia, tahu bila mana nak lapkan peluh pak dia, tahu bila disakiti mak dia, dia lap tubuh badan ayah dia. Kan orang tengok sayu hati kepada Fatimah. Kalau dulu maknya tak membegitukan suaminya, dia takkan mampu melakukan begitu. Subhanallah. Jadi ini yang kita faham betapa pentingnya seorang ibu. Kita sakit ni Ustazah, takkan nak diam je. Sebab tu orang dulu-dulu ibu dirahmati Allah, bergaduh dengan suami, anak-anak tak pernah tahu. Betul Mak mertua tak pernah tahu. Gaduh, pungpang, periuk, baling, kuali, baling. Tiba-tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum, ke salam, pegang tangan dengan suami. Subhanallah, orang tak tahu yang kita bergaduh. Tapi mak-mak zaman sekarang kata, Ustazah, kalau anak menantu bergaduh, takut nak pergi rumah mereka. Macam mana cik boleh tahu mereka bergaduh? Bawa kereta cakap dengan kita, dengan bini tak mau bercakap. Yang menantu duduk pandang sana, pokok lagi handsome daripada lelaki dia. Anak saya tu saya duduk sebelah. Kita tahulah dia duduk bergaduh dengan lelaki bini tu. Kami pun cepat-cepat angkat beg nak balik lah. Takut sebab kami dia gaduh. Kan ya Allah insafnya. Sebab mak saya cakap orang dulu-dulu tak pernah dihidu orang, apatah lagi mak mertua dia yang dia bergaduh.
kau ingat, kalau gaduh dengan lelaki kau jangan tunjuk kat orang. Itu pesanan dia. Faham tak faham muslimat dirahmati Allah? Ini anak-anak semua tutup telinga. Dah lah ibu, dah lah ayah. Dah lah ibu tengking ayah tu kurus kering macam cicak kobeng dah ayah tu. Tak nak dengar cakap anak sahabat rahmat Allah. Aku tak puas lagi dengan Pak Hang ni. Aku tak puas lagi dengan Pak Hang ni. Subhanallah. Jadi itulah yang ditiru oleh anak-anak kita. Allahu Akbar. Ibu-ibu dapat rasa apa yang saya rasa? Kan? Jadi sekarang kita nak tanya salah siapa? Salah madrasahnya. Madrasahnya tu siapa? Sebab tu tadi saya tanya soalan, siapa madrasah pertama? Semua jawab kita, ibu. Jadi sekarang kita tanyalah, madrasah ni pakai silibus apa? Pakai silibus asal kita nak marah, kita tak payah fikir apa, kita marah saja. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah saya boleh tumpang bacakan 10-13 dah, insya-Allah. Orang KL okey ke? Tali biru pink. Okey. Cuba orang KL tunjuk suara sedap dekat orang Kedah. Boleh tak boleh? Dia pula yang menjawabnya. Yang seorang daripada Gombak, Selangor, jejaka idaman. Saya tak nampak pula jejaka saya. Mungkin jadi ketua untuk bawa jejaka-jejaka lain pergi kedai mamak ke mana kan. Yang ni memang jejaka yang paling istiqamah dalam majlis ilmu. Yang hujung tu daripada Johor, tapi tak boleh cop sebab ada orang Terengganu cop. Tiba-tiba. Masya Allah, tabarakallah. Okey, ramai yang gelak. Maknanya ramai sahabat dah tahzan kat sini ya. Itu Kifli Zul. Siapa yang tak kenal Kifli Zul? Apa boleh jadi artis. Baik, saya terkesan dengan satu sharing dalam Facebook daripada penulisnya Indonesia. Sahabat-sahabat, tajuknya adalah kalau mau rosak, rosaklah ibunya dahulu. Jadi kalau kita tengok hari ni anak siapa perangai macam tu? Budak-budak sekarang ni ustazah, biasa tak kita sebut macam tu? Sebelum kita sebut macam tu sahabat, siapa ibu mereka? Sebab bila kita sebut, budak-budak sekarang ni ustazah, ibu-ibu pernah dengar tak masa kita kecil-kecil dulu, mak ayah kita pun pernah cakap macam tu. Hai budak-budak sekarang ni. Maknanya kita ni perasan betul selalu, betul? Sebenarnya kita banyak buat benda tak betul dah. Lagi-lagi di akhir zaman yang kita terlibat, manusia bernama perempuan terlibat dengan selfie, dengan media sosial. Okey, saya percaya di kalangan kita ada pernah terbaca di Facebook, tapi saya sangat tersentuh dan saya memang niat nak bacakan pada pagi ini. Pertama, sebuah percakapan iblis kepada anak-anak buahnya. Iblis buat meeting conference ni, kumpulkan semua konco-konco iblis. Kalaulah korang nak ingat, nak rosakkan anak-anak orang Islam, rosakkan ibunya dulu. Pertama dia kata apa? Jika kau ingin merosak sebuah keluarga, rosakkanlah ibunya dahulu. Beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi-tubi yang membuatnya merasa lemah dan habis energi. Tanya pada diri masing-masing ibu-ibu. Pernah tak kita rasa penat buat kerja rumah? Pernah ke tak pernah? Orang Kedah ni baik-baik belaka, Masya Allah. Pernah asyik aku je Pak Hang tahu apa, tahu makan saja. Asyik aku je, anak ramai tapi tak pernah tolong basuh pinggan. Kenapa sahabat-sahabat? Kita bukan tak boleh tegur dia. Abang, kalau saya penat, kalau abang penat, saya pun penat. Abang keluar pagi, balik petang. Tengah hari dah saya uruskan anak-anak seorang. Kalau malam saya tak minta abang basuh pinggan. Abang tolong angkat pinggan yang berisi tulang-tulang ni buang dalam tong sampah. Pinggan yang bersih letak dalam sinki pun cukup dah. Ni anak-anak tengok abang letak pinggan yang siap tulang-tulang semua. Tinggal abang ingat ni kedai makan ke apa? Minta maaf lah saya kena cakap. Sebab mak ayah saya dulu tak didik saya macam tu. Jangan tak letak pinggan dalam sinki kalaupun tak nak basuh. Jangan sumbatkan sinki dengan tulang-tulang dengan butir-butir nasi. Tolong buang dalam tong sampah je. Ini awal lagi kena tegur. Sebab tu muslimat dirahmati Allah, menantu kita, orang yang baru masuk ke dalam rumah kita, jangan takut nak tegur punya keikhlasan. Mak minta maaf, mak tak minta banyak dengan kamu. Mak minta, ni belum ada anak lagi ni. Mak boleh tolong buatkan, tak apa. Mak tahu kamu sibuk. Kan kamu nak sambung main WhatsApp lagi kan? Tak apa, mak tolong kemaskan. Tapi kalau kamu ada anak, nanti bahaya. Anak tengok perangai pak dia main letak. Kalau mak lagi lah kamu ada bibi, tak apa.
kena cakap terus terang, bukan dengan niat nak menyindir, niat nak membenci, tapi niat nak memperbaiki sebelum ia menjadi parah. Faham ya muslimat? Jadi kalau daripada awal kita tak start, bahaya. Sebab dia jadi lemak. Mak mentua aku tu sporting gila. Lepas makan letak je atas tu. Sebab dia sihat lagi, memang semua dia buat. Nanti bila mak mertua kita dah tak sihat, anak-anak pun akan ikut sama. Balik raya neneknya yang jadi hamba abdi. Subhanallah. Kita nak ke tengok generasi kita begitu. Kan? Jadi bila kita merintih, kita kata letih, kita bincang dulu. Mak pun kerja, mak tak larat. Boleh tak kalau makan malam tu, mak masak je, Kak Long tolong tengokkan adik-adik basuh pinggan. InsyaAllah kalau betul cara yang bongsu akan tukang lap meja, yang tengah akan tukang sapu, bagi mama rehat. Mama dah letih sangat, mama balik lambat tadi. Muslimat, kita kena bagi tahu, kena cakap bertalu-talu, berkali-kali, walaupun anak sendiri jeling mata pada kita. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab syaitan duk syok ni, membiarkan seorang ibu melahirkan tuannya. Bagi penat pada ibu. Padahal ibu bukan tak boleh minta tolong pasangan. Sebab ada suami yang memang tak reti yang isteri dia penat. Kenapa suami tak reti? Sebab dia tengok mulut kata penat, tapi buat juga. Faham tak faham? Suami saya sekarang tak faham yang mana saya sakit, yang mana saya sihat. Faham tak faham? Ada ke tidak suami saya ni? Dia tak faham. Kan awal-awal kahwin dulu sahabat rahmat Allah yang tak sihat ni, jom pergi klinik. Kan okey lah, dia nak dengar cakap suami pergi klinik. Sekarang ni dia faham sangat sahabat. Yang tak sihat tu, jom kita pergi ceramah. Sihat terus isteri dia sahabat. Kan bawa pergi klinik tak sihat-sihat, jom kita pergi ceramah. Lain macam pula lelaki aku ni dah 20 tahun kahwin ni. Dia tak ajak pergi klinik, dia suruh pergi ceramah. Kalau tidak saya tak datang sini muslimat. Saya memang teruk 2 hari sebelum ni. Kan memang panas badan, memang rasa macam demam. Alhamdulillah jumpa doktor kata tak ada apa. Kan cuma demam biasa. Ada seorang tu dia cakap kat saya overwork. Saya tak faham maksud dia apa. Kan saya kata pandang atas bawah. Overwork apa? Aku balik rumah siap boleh buka remote Astro lagi. Faham tak faham muslimat? Kalau kita nak bandingkan diri kita, biar bandingkan dengan para rasul. Nabi tak sempat nak guling-guling dalam hidup dia. Faham tak faham? Kalau kita balik rumah masa, lega bang dapat buka aircon, luruskan pinggang. Tengok jap bang TV Al-Hijrah ada cerita apa. Itu masih ada peluang berehat atas dunia. Jadi jangan suruh rehat lagi sebab kita memang berehat atas dunia. Subhanallah. Kalau mereka dulu Rasulullah balik dari kerja dakwahnya ditangisi oleh puteri-puterinya. Udah-udahlah Rasulullah. Sebab Rasulullah dipanggil Rasulullah juga oleh isteri dan anak-anaknya. Pagi aku tengok keluar kemas, balik dah kusuk masai macam ni. Udah-udahlah Rasulullah. Biarkan aku berpenat di dunia kerana aku nak berehat di akhirat. Masya Allah, kita terasa menancap ke hati kita sahabat rahmat Allah. Sebab kita kadang-kadang tak punya jiwa macam tu pun. Lisan dia cakap macam tu. Kalau betul kita nak berpenat di akhirat, kita tak keluar perkataan yang tadi kita kata lelah sehingga diambil kesempatan oleh iblis. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan. Hak perempuan jenis ni dia tak boleh penat kat dapur. Asal dia penat je, dah mula dah dia kutuk suami dia, anak-anak dia tak betul. Jadi jom kita patahkan kekuatan iblis ni dengan kita memberi tugasan. Boleh tak abang sebelum saya membebel kan? Kalau abang saya nampak saya dah diam je tu, abang tahu dah saya tengah marah. Jadi adik suami kita memang faham. Tengah diam tu kau jangan rasa mak kau tengah baik. Tengah diam tu lah mood dia tengah tak baik sebenarnya. Sebab tu saya pesan kepada suami-suami, bersyukurlah ketika isterimu masih mau membebel. Itu masih ada tanda sayang. Sebab bila saya tanya kak, kenapa rumah tangga jadi sampai macam ni kak? Minta maaf saya tanya. Akak sayang lagi ke tak? Kalau dulu sayang lah Ustazah, sekarang ni tak ada sayang langsung. Sebab akak dah 3 tahun tak bercakap dengan dia. 3 bulan akak tak boleh senyum dah dengan dia. Dah mati rasa dah Ustazah. Suami jangan sampai isteri mati rasa. Kalau rasanya masih ada, kan baru nak pengsan, belum mati, insya-Allah masih ada doanya yang tulus ikhlas. Tuhan campakkan hidayah ke dalam hati suamiku ya Allah. Berikan nur iman kepadanya ya Allah. Nampakkan jalan pulang kepadamu ya Allah. Masih tulus ikhlas. Tapi kalau mati rasa hati ni sahabat rahmat Allah, dah tak ada doa dah untuk suami. Paling rugi bagi seorang suami kehilangan doa ikhlas seorang isteri. Faham tak faham? Ada juga yang sebab dah berpuluh tahun berdoa, ya Allah selamatkanlah suamiku. Doa lah pula. Aku dah menyampah dekat dia sebenarnya.
Tengah sembahyang tu sempat lagi cakap kat hati, sabar je lah. Sebab doa tu macam satu skrip. Ini nak jadi madrasah utama macam mana? Jadi tolong berhati-hati bila kita dah merasa lelah dengan kerja rumah kita. Bang, rasa dah tiba masa kot kita seminggu sekali panggil lah mana-mana bibik-bibik jiran-jiran kita yang cuti Sabtu Ahad tu untuk tukang mop lantai je. Saya sejak 40-an ni bab mop ni saya memang dah tak boleh lah bang. Boleh yang bagus juga tu, awak pembantu sepenuhnya, awak tak nak, kita panggil seminggu sekali, boleh? Boleh lah bang macam tu. Sebab apa saja nak suruh abang memang tak lah kan. Jadi kita panggil pembantu, upah sekali datang RM100. Okey ke tak okey bang? Bincang, jangan tak bincang. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah, jangan paksa, jangan gesa. Akhirnya kita tengah mop lantai, kita yang terkehel lutut. Itu masalah tu, sebab kita lebih fokus untuk beribadah. Kedua, jika ia sudah merasa lelah, ambil rasa syukurnya. Biarkan ia merasa bahawa hidupnya habis untuk mengurus keluarga dan buatlah ia tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatnya. Ini ketua setan ajar anak-anak dia. Setelah kau ambil rasa syukurnya, buatlah ia menjadi orang yang tidak percaya diri. Takut sahabat rahmat Allah. Kalau setan dah berjaya menarik rasa syukur, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Betul? Faham tak boleh nyanyi? Kalau nyanyi dia serak. Dia boleh bercakap je. Subhanallah. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Cuba abang tengok lelaki orang sebelah tu, tak adalah kerja besar, tapi dia boleh je tukar kereta baru. Dah mula dah nampak orang lain. Dia tak nampak yang kita juga ada kelebihan masing-masing yang sedang dicemburui oleh orang lain. Ini iblis menarik rasa syukur. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Yang ketiga, buatlah ia merasa kurang dari segi material sehingga mudah mengeluh kepada suami dan anaknya. Sibukkan pandangan matanya untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain dan buatlah ia lupa akan kebaikan yang ia miliki. Sebenarnya setiap kita ni ada kebaikan masing-masing. Ibu-ibu hargai diri sendiri sebelum kita minta orang lain menghargai diri kita. Syukur ya Allah, aku jadi hamba-Mu yang masih suka nak sembahyang, nak tutup aurat, rajin nak bersedekah. Syukuri dulu. Sebab kalau kita tak menghargai diri kita, sahabat dirahmati Allah, siapa yang akan menghargai? Kalau kawan kita datang, aku kagum lah hang ni duk baca Quran hari-hari. Kita takut kawan tu datang bukan dengan pujian ikhlas. Akhirnya mengundang malas untuk kita makin ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya pada diri kita. Bila kita menghargai diri kita sendiri, itu akan menumbuhkan semangat, bukan mematikan semangat. Yang keempat, buatlah ia merasa tidak berharga. Jika itu sudah terjadi, ambillah akan sabarnya. Kalau tak faham, sebab dirahmati Allah, gaduhkan hatinya agar ia merasa ada banyak hal yang berantakan dalam rumahnya. Buatlah ia merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari anaknya, dari suaminya. Suami pun pelik. Lah, aku silap letak barang je pun marah macam gunung berapi nak meletup. Kan? Abang tahu tak, kalau sidai kain ni, kain pelikat dengan kain pelikat, apa pasal pula campur dengan kain batik? Yang abang nak tanya soalan, kain batik campur kain pelikat, kena matahari, kering ke tak kering? Memanglah kering, tapi tak sepatutnya kain batik campur dengan kain pelikat. Kain pelikat satu baris, kain batik belakang dia. Bukan duduk satu baris. Saya tak faham Ustazah orang perempuan ni. Akhirnya kering juga kan? Betul lah, kering juga. Tapi apa yang kita nak sebenarnya sahabat? Abang saya yang pakai baju ni matching tak dengan tudung ni? Matching. Abang tu semua matching. Cubalah bagi pendapat sikit. Okey lah yang kenapa warna peach pula? Warna biru naik sikit kot colour dia. Ish, abang ni biru lah pula. Biru tu kan sikit je, biarlah peach. Dah tadi tanya, abang jawab salah, tak jawab salah. Abang tak faham muslimat. Lepas tu orang pun share dekat Facebook dia, sedun-dun. Cuba abang tengok macam ni. Ini mesti pendapat suami dia. Ya, aku bukan bagi pendapat juga ke tadi? Ya Allah Tuhan, sahabat dirahmati Allah. Kita ni kan sebenarnya ada lama dah, tapi kita tak nampak. Ini iblis buat. Termasuklah iblis buat, kenapa sebelum kahwin,
Jadi dialah terpaling romantis, terpaling cantik. Saya tak boleh lupa, saya punya forum dengan Ustaz Syekh Kadir Al-Jofri. Dia kata apa? Sebelum kahwin, mak andam datang daripada kalangan iblis. Orang hidung tak mancung pun sang tunangnya kata apa? Wah, hidung mancung bak seludang. Kita balik rumah tengok, mancung bak seludang hidung aku ni. Macam kemik, macam Korea je tak ada seludang pun. Tapi sebab belum kahwin, yang kemik jadi mancung, yang sepet jadi bulat mata, belum kahwin. Tapi lepas kahwin ni sahabat dirahmati Allah, yang cantik jadi tak cantik. Kerja siapa? Kerja iblis yang mengandam perkara-perkara yang haram untuknya. Faham tak faham? Tapi bila dah halal, dia tak nampak kecantikan isteri dalam rumah. Dia keluar rumah, isteri orang pula cantik. Perempuan lain pula cantik. Allahu Akbar. Jadi sahabat jangan ditarik rasa ini, sebab ini adalah bahana daripada iblis laknatullah. Goda lisannya, dah tak ingat beberapa dah. Goda lisannya untuk berkata kasar, lagi terasa. Hingga nanti anak-anak mencontohinya dan menghargainya dan tidak menghargainya lagi. Lalu bertambahlah kemarahan demi kemarahan. Hilanglah aura syurga dari rumah. Faham tak faham? Bila kita makin bertempik, bila kita makin berkata kasar, hilang aura syurga dari rumah. Sebab yang akan menghuni rumah itu ibarat bara yang disiram dengan minyak gas. Iblis kata kuat lagi suara, tempik lagi, jerit lagi, tengking lagi. Akhirnya satu rumah bercakap macam orang pakai mikrofon. Anak tengking mak, mak tengking suami. Allahu Akbar. Dan kau akan menemukan perlahan rumah itu rosak dari pintu seorang ibu. Subhanallah. Muslimat dirahmati Allah. Ini daripada seorang ibu. Sekali lagi makhluk penting itu bernama ibu. Lelah yang tidak selesai menjadi tempat masuknya syaitan. Ia mengambil bahagiamu, mengambil sabar dan syukurmu. Wahai ibu, jangan biarkan syaitan mengambil semua itu. Jika kau lelah, rehatlah. Jika kau lelah, berbagilah. Ada Ustazah Nazira baru ni masuk dalam grup asatizah. Dia masukkan kata-kata beginilah. Wahai wanita, bila lelah, berehatlah. Saya kata jangan sebar sangat dekat muslimat kata-kata ni. Kan? Sikit-sikit bang, ustazah tu cakap berehatlah. Hari pertama. Minggu pertama, abang, saya bukan tak nak lipat kain, tapi ustazah tu cakap berehatlah. Masuk bulan pertama, kenapa abang dah tak jumpa dah seluar dalam kat mana, pagoda kat mana, semua dah tak jumpa dah. Abang, saya bukan tak nak, tapi ustazah tu yang cakap berehatlah. Kau rasa dah sebulan, bulan kedua dia cari tukang lipat kain lain. Sekian dia maklumkan. Faham tak faham muslimat? Ni bahaya juga. Jadi saya tegur macam tu, ustazah-ustazah lain kata, betul juga tu ustazah. Apa yang kita cakap nanti ditiru oleh mereka. Jadi ustazah pun takut juga nak cakap berehatlah. Tapi sebab tulisannya begitu, nasihat tambahan daripada ustazah, cukup-cukuplah berehat. Sebab kalau banyak sangat berehat kat sini, kat sana kita penat kena azab. Faham ya? Kan orang selalu cakap penat lah ustazah, istiqamah ni. Memang penat kak? Yang tak penat istirahat. Kalau istirahat ni kat syok je kat buka TV, guling-guling boleh je. Tapi kalau istirahat kat dunia, nanti kat sana penat kena azab. Dah tahu. Sebab muslimat yang bertanya tu adalah muslimat yang cintakan ilmu. Masya Allah. Sungguhlah tak ada satu pun yang akan membiarkanmu merasa sakit sendiri jika kau pandai menghargai dirimu. Masya Allah. Ringankan tugasmu wahai ibu. Jangan menekan dirimu terlalu keras. Sesekali tak masalah rumahmu kotor. Saya ulang, sesekali. Faham tak faham? Jangan berkali-kali. Tak masalah betapa banyaknya pekerjaan yang belum kau tuntaskan. Okey, muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita faham erti rehat yang sebenar, bukan rehat yang selama-lamanya. Sebab akan datang rehat selama-lamanya. Orang dalam kubur basuh pinggan lagi tak ibu-ibu? Orang dalam kubur dibenci suami, ditegur suami lagi tak ibu-ibu? Orang dalam kubur lipat kain lagi tak ibu-ibu? Tak ada. Itu hal dunia. Kalau hal akhirat, memang jelas Quran menyebutkan aku nak balik semula ke dunia. Nak ulang apa yang dulu menjadi satu kesibukan bagi aku. Tapi hari ini aku nak keluar untuk sempatkan diri aku melakukannya. Semua menyesal.
Semoga bukan kita. Jangan terjebak dalam waktumu ibu. Sungguh tugasmu mulia jauh lebih penting daripada rutin kebiasaanmu yang lain. Itulah membesarkan anak-anakmu dengan iman dan ilmu. Jikapun tak mungkin kau tempuhi jarak puluhan kilo untuk segarkan diri, sekadar menepilah. Baik, ibu-ibu, setuju tak kalau saya kata healing yang terpaling indah zaman sekarang, zaman kita ni lah, adalah berada dalam majlis ilmu? Saya nak tanya orang KL, setuju ke tak setuju? Orang Kedah lah pula jawabnya. Orang KL setuju ke tak setuju majlis ilmu healing yang terpaling sekali, indahnya, bestnya, tenangnya adalah majlis ilmu? Setuju tak setuju? Orang Kedah setuju tak setuju? Sebab apa setuju? Kan suami nak marah pun pergi lagi dengan orang ni belajar Quran, belajar apa, ustaz mana pula nak datang tu. Dia nak marah pun dia fikir banyak kali. Sebab bini dia bukan nak buat apa pun sampai daripada Allah. Dan yang ni rahsia tau, jangan cerita kat suami kita. Kan, jangan cerita. Okey, sebab ada orang lelaki cakap macam ni, ustazah ajaklah lagi isteri saya majlis ilmu, ustazah ajaklah lagi ustazah. Kenapa Jibril Ria ni? Sejak dia duduk majlis ilmu ni, ustazah asyik redha je ustazah. Redha, saya buat apa pun redha. Dia punya marah tu tak jerit-jerit dah ustazah. Dia ketap gigi, tak apalah bang. Kalau ini telah ditakdirkan Allah untuk saya redha. Pelan je ustazah. Ini ada cubaan dari saya ustazah. Saya nak try test satu. Kan? Yang lain semua dia dah redha. Kalau saya bawa madu agak dia redha, dia tak redha ustazah. Tu Haji kena try. Sebab kalau madu berbotol-botol, insya-Allah dia okey. Tapi kalau madu yang boleh berjalan sendiri lalu dipimpin tangannya oleh Haji, Haji tengoklah redha tak redhanya. Sekian dia maklumkan. Faham tak faham semua dirahmati Allah? Allahu Akbar. Jadi kita tahu diri kita di mana ibu-ibu. Sebagai madrasah utama, madrasah pertama, saya boleh buat konklusi di pengakhiran ini insya-Allah. Okey, saya dah bercakap lebih 1 jam dah ni. Alhamdulillah, saya terasa macam saya berada di TV Al-Hijrah pula. Untuk kuliah hari ini, satu-satunya rasanya. Sebelum ni tak pernah buat selain di TV Al-Hijrah. Itulah mengakronimkan perkataan madrasah. Boleh? Baik. Madrasah saya ambil M. Marilah belajar ilmu, wahai para muslimat. Belajar ilmu. Ilmu apa pun. Bukan ilmu kita mengaji Quran, mengaji fiqh, tauhid, hadis, semua ni bukan. Bukan itu saja. Itu kita tahu dah kewajipan kita. Dulu tak pandai buat kesui lah, ni dah pandai. Dulu tak pandai buat kuih coklat, sekarang dah pandai kan. Sampai kata Allah, belajar ilmu apa saja. Asalkan yang boleh memberi manfaat kepada diri dan ummah. Allah mengangkat darjatmu sebagai murabbiyah utama dalam rumah tangga. Allah mengangkat darjatmu sebagai murabbiyah utama dalam rumah tangga. So ujian apa dalam rumah tangga? Sebagai isteri, sebagai ibu, tolong pandang. Ini adalah cara Allah mengangkat darjatku. Sebab tu sahabat memilih untuk menjadi isteri atau tidak, dia akan fikir. Kalau orang kata masa jadi isteri dulu ustazah, nak pergi tahajud, suami larang. Kita nak ikut cakap suami ke kita nak ikut cakap siapa? Sahabat rahmat Allah. Kita nak tahajud ni, tapi suami tak bagi. Kenapa kak suami tak bagi? Dia sejak tak sihat tu macam tu lah ustazah. Dia nak tangan kita ada kat dia je. Asal lari daripada dia, nak gimana yang tahajud bang? Alah bukan wajib pun. Tolong gosok belakang abang ni lagi wajib. Sabar je lah ustazah. Betul tak? Tapi kalau dia tak bagi bangkit subuh nanti, itu berdosa. Akak siram je dia dengan air panas. Sekian dia maklumkan. Faham tak faham muslimat dirahmati Allah? Makna benda sunat kena minta izin suami dulu. Betapa tingginya darjat seorang isteri kan. Ya Allah aku nak tahajud ya Allah, tapi digantikan dengan gosok belakang laki aku lah pula. Asal bangkit dia disedar ustazah. Asal letak tangan kat dia berdengkur pula. Macam mana ni ya Allah? Jadi kalau kita malas tu kadang-kadang muslimat, bang malam macam ngantuk sangat. Kalau nampak macam saya nak bangun tu abang larang-larang lah sikit. Teruk berbenar perangai. Allah tahu ke tak tahu niat di hati kita? Allah tahu niat yang paling dalam. Aku nak buat ya Allah, tapi sebenarnya tak nak buat.
Kalau suami halang bagus juga, itu dah tak jadi ibadah. Faham tak faham? Tapi kita memang nak buat, tapi suami kata janganlah yang abang takut kalau sayang tahajud nanti abang mati seorang-seorang. Ibu-ibu lagi tua lagi ini yang sampai ke telinga ustazah. Dulu masa muda tak adalah macam tu sangat ustazah, saya ditinggal-tinggalkannya. Sekarang saya tidur dengan cucu merajuk seminggu tak bercakap dengan saya. Memang kunci macam tu. Alah ustazah tidur sebelah dia buat apa, bukan ada fungsi apa. Astaghfirullahalazim Acik, jangan cakap macam tu. Acik tinggalkan pembaringan di sisinya, malaikat melaknat sampai Acik balik sebelah suami. Faham tak faham musliman? Ini hadis Nabi SAW. Allahu Akbar. Tolong sayang mak-mak kita yang duk kata aku tak mau tidur dengan Pak Hang, duk bau minyak kapak macam tu kan. Tegur dia. Sebab malaikat tidak memberikan rahmat. Bila malaikat tak beri rahmat, maknanya itu adalah perintah daripada Allah. Sampai kita mendatangi kembali suami kita. Allahu Akbar. Dari kecil kau dijaga ibu dan ayah. Dewasa kau mengurus suami dan anak-anak. Itulah syurgamu, wahai madrasah pertama. Boleh muslimat dirahmati Allah? Rahsiakan aib suamimu dan rumah tanggamu. Biar yang indah-indah kau pamerkan kepada anak-anakmu. Kerana itulah yang akan dicontohi oleh anak-anak kita. Hari ni kalau orang datang, orang-orang muda datang, ustazah macam mana nak sabar suami saya tu panas baran. Suami awak tu ada bapak lagi dah? Ada ustazah. Bapak dia panas baran tak? Panas baran. Kamu ada mak mertua lagi? Ada. Pernah tak tanya mak mertua kamu macam mana boleh sambut wedding anniversary dengan pak mertuamu yang panas baran tu wedding anniversary ke-47? Pernah tanya ke tak pernah tanya? Tak pernah lah pula ustazah. Kalau mak mertuamu boleh sabar dengan lelaki panas baran itu, kenapa kamu tak boleh sabar dengan benih si panas baran tu? Faham tak faham muslimat dirahmati Allah? Sebab kita tak pernah belajar daripada orang tua-tua kita. Cuba tanya, cik apa rahsia cik kalau saya jadi bini pak cik panas baran macam tu, lama dah saya tinggal. Cik boleh sweet-sweet lagi ni macam mana cik? Dah laki aku Zazah ni pun tanya. Masa dia jadi api, aku kena dah jadi air. Okey, faham, sekian dia maklumkan. Kan muslimat pilih bomba saya pasang Zazah, tapi kadang-kadang saya juga jadi api, tahu pula dia jadi air. Itu yang sampai 47 tahun ni. Tapi anak sekarang, muslimat dirahmati Allah, kau nak marah-marah aku, kau ingat rumah ni siapa bayar? Aku bayar tau. Itu yang kita dah jadi lupa diri. Allahu Akbar. Anak-anak adalah pengikutmu yang utama. Engkaulah akar tunjangnya. Baik kamu, menumbuhlah anak sebagai benih yang baik. So kita baik, anak akan menumbuh sebagai benih yang baik. Ibu-ibu terkadang hari ini kita melihat ramai orang diuji, kita rasa kita baik. Orang sekeliling cakap kita baik. Tapi sedihnya anak-anak kita sekarang tidak jadi anak yang baik. Ibu yang baik, kekallah baik. Hari ini kita nampak anak itu belum baik. Percayalah, bila kita mati dalam kebaikan itu, anak-anak itu adalah orang yang paling menyesal tak berbuat baik dengan kita. Dan kebaikan yang datang selepas mati kita, itu sebenarnya adalah pembantu kita yang paling utama selepas matinya kita. Faham tak faham? Jadi tak rugi jadi ibu yang baik. Sekarang mungkin anak tak baik, tapi bila kita mati mengharapkan doa mereka, mereka yang paling baik doanya kepada kita. Setiamu hanya kepada Tuhanmu, percayalah akan melahirkan setiamu pada suami dan seisi keluargamu. Orang yang ada masalah dengan manusia, sebenarnya dia ada masalah dengan Tuhannya. Orang yang setia dengan Tuhannya, insya Allah akan melahirkan setia kepada mana-mana makhluk yang dihantarkan kepadanya. Akhirat matlamatmu untuk menyatukan semua kesayanganmu di dalam syurga. Fokuslah, wahai para madrasah utama, madrasah pertama. Apa tujuan kita? Adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah. Ini perintah Allah. Terakhir, hadirkan hati di setiap gerak kerjamu. Hati yang mengharap redanya semata-mata. Kadang di mulut lain, hati lain. Ibu-ibu dirahmati Allah, tolong seiringkan daripada hati yang bersih, insya-Allah keluar di lisan perkataan yang bersih, keluar di mata pandangan yang bersih, keluar di telinga sampai masuk ke telinga kita balik
adalah sesuatu yang bersih. Moga Allah bagi faham. Allahumma faqihna fid din. Semoga pada hari Jumaat yang barakah ini sahabat-sahabat, kita tahu kita adalah madrasah utama, madrasah pertama bagi anak-anak kita khususnya. Bukan saja anak-anak, kita jadi wanita yang baik, insya-Allah lelaki-lelaki yang tak baik ditakdirkan Allah mendampingi kita juga turut menjadi baik. Kan? Kalau belum lagi ustazah, kita terus sabar sebab natijahnya bukan di dunia, tapi natijahnya kelak di akhirat. Okay, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan insya-Allah, mudah-mudahan semua ditinggikan darjat oleh Allah insya-Allah, kerana kita adalah madrasah pertama dalam sebuah rumah tangga. Ampun maaf banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak. Yang dari KL saya dikhabarkan kita akan makan tengah hari di sini, kita akan bershopping di sini, tengok-tengok dalam grup pukul berapa kita kena bergerak. Okay, sebab kita tengah dapat berita daripada pihak hotel, plan B, plan C-nya macam mana. Okay, kalau ada orang Kedah yang jiwanya meronta-ronta, kalau tak tanya sekarang, saya boleh pitam Ustazah. Saya nak tanya sekarang juga, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Satu. Ada ke tak ada? Dua. Ada ke tak ada? Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham. Baik, faham sangat. Soalan ni banyak saya jumpa kat mana-mana. Ustazah, macam mana nak tegur seorang ibu yang sifatnya suka maki hamun, marah-marah pada anak-anak. Ibu-ibu dirahmati Allah, soalan ni saya dah jawab macam-macam cara. Tapi yang paling tepat dan utama bagi ustazah, sesungguhnya kita penat untuk mengubah orang. Dan kita amat sukar untuk mengubah orang. Faham ya? Kalau dah memang itu cara kita tegur ibu kita, tak sama dengan cara kita tegur anak kita. Cara kita nak senyapkan mulut mak kita tak sama kita nak senyapkan mulut kawan-kawan kita. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kita masih boleh nasihat, kita masih boleh cakap, jangan tunjuk pandai. Mak ni kalau macam ni memang jangan haraplah nak masuk syurga, kan? Ustaz-ustaz semua cakap macam tu. Kan dalam pada kita sembang-sembang dengan dia, mak syok mak tadi ustaz tu ceramah kat masjid. Pasal apa ustaz tu ceramah? Tak tahulah ada seorang hamba Allah ni, kan. Hari tu muslimat ada satu masjid, pemandi jenazah dia cerita dengan ustazah, kan. Ketika mandikan jenazah tu luar biasa, bau yang keluar daripada mulutnya. Saya nak cakap pun nanti orang kata viral pula cerita ni. Tapi memang saya dah cerita di satu tempat sebab memang tak percaya. Ustazah keluar daripada mulut ni macam cacing-cacing halus tu. Lepas tu bila orang nak datang, kita tak bagi. Sebab apa? Sebab memang jenazah yang mengaibkan. Muslimat tahu tak? Kan kalau dia bukan ada tempat pemandi jenazah macam bilik, kan dia perbuat macam tirai-tirai ni. Rupanya ada hamba Allah yang mengintai. Ada hamba Allah yang mengintai, dia cakap, kau tahu tak? Dia ni memang mulut paling longkang sekali kat tempat ni. Tak kira anak ke, suami ke, jiran tetangga ke, dia rasa dia nak marah. Dia bukan marah yang ringan-ringan punya. Maki, hamun. Aku dengar pun tak sanggup. Depan jenazah dia cakap. Pada muslimat dirahmati Allah. Saya sebagai pemandi jenazah, ustazah saya cakap, berhentilah cakap macam tu. Dia dah mati. Sebenarnya kita bukan nak cakap orang ni mati dalam su'ul khatimah. Allah tengah tunjuk kat kita. Jangan ada mulut yang begini. Meremang bulu rambut saya setiap kali cakap ni. Masya Allah. Sebab saya kagum dengan akhlak pemandi jenazah tu. Kau seorang yang nampak benda ni, jangan cerita kat siapa-siapa. Kami sepanjang mengurus 2 orang pengurus jenazah, kami tak pernah buka aib jenazah pada orang lain. So dia tak sangka orang ni menyelinap nampak benda tu. Kalau benda ni sampai dekat orang lain, maknanya mulut hang. Kau nampak tak macam mana Allah tunjuk pada kita, dan aku tak faham kenapa Allah tunjukkan depan mata engkau benda ni. Aku tak faham muslimat dirahmati Allah. Ya Allah ustazah, itu menjadi satu dakwah yang sangat besar. Sampai sekarang orang tu alhamdulillah orang yang paling senyap dan tak banyak bercakap dah. Mulut-mulut yang kasar ni tak banyak cakap. Jadi kita nak direct macam tu dengan mak kita payah. Tapi cerita-cerita macam ni sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, tabarakallah, kan. Mak tahu tak tadi penceramah tu cerita ada seorang hamba Allah ni, hang nak kata kat aku dah tu. Lah mak ni orang tak ada niat pun. Sahaja cerita sebab cek pun sama juga mak, kan muslimat.
Selalu kalau kita nak menegur mak, niatkan untuk menegur diri kita sendiri. Mak, kalau apa-apa pun mak habaq lah kita sama-sama nak masuk syurga mak. Takutnya kan mak, mulut macam tu, penceramah tu cerita tadi. Ambil cerita-cerita orang lain dibawa. Kalau kata mak kalau macam ni memang tak ada harapan dah masuk syurga. Sahabat dirahmati Allah tu pertama, ustazah saya dah kona tak ke mana lagi, saya tak kona dah, semua saya habaq kat mak saya. Tapi diam sekejap, malam kan ulang balik ustazah. Kan? Yang peliknya dia maki anak hak tu je lah. Yang anak emas dia boleh pula dia cakap elok-elok. Ni ada orang cakap kat ustazah. Jadi sahabat dirahmati Allah, kita yang tahu benda tu salah, jangan ulang. Wahai anak-anak yang hari ni Allah pilih berada dalam majlis ilmu, tua muda kita, jom sama-sama putuskan rantaian kejahilan kita di atas. Faham ya? Kalau kita bukan benih para alim ulama, kalau kita bukan ditakdirkan lahir daripada ibu yang berakhlak, kita jangan teruskan keburukan itu. Sebab moga-moga Allah ampunkan dosa mereka yang dulu tak ada peluang. Sebab kita kadang serba salah. Anak kita, cucu, tak naklah pergi rumah mak tok tu, cakap kotor-kotor je. Kan? Tetap mak ibu. Ibu tetap kena ziarah. Tetap nenek kamu. Kita tetap kena jumpa selagi nenek masih ada dekat bumi Allah ni. Tapi apa yang nenek cakap jangan masuk dalam hati. Kita tak nak jadi manusia macam tu. Kita jadi tukang doa kepada nenek supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Tetap jangan putuskan silaturahim. Tetap jangan ada benci. Tolong benci diri sendiri kalau kita meniru keburukannya. Faham ke tak faham? Sebab beza kamu dengan ibu, ibu dulu tak belajar ilmu. Faham ya? Kita sekarang belajar ilmu. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, ilmu ni memandu kita. Ilmu ni mengajar kita. Ilmu ni mendidik kita. Nak marah tak jadi marah. Nak dengki tak jadi dengki. Sebab kebanyakan ilmu mengajar kita untuk ingat bahawa mungkin ini perkataan terakhir yang keluar dari lisan aku. Mungkin ini kata-kata terakhir. Ya Allah, kalau aku tak sempat minta maaf macam mana? Jadi putuskan rantaian atas, kita menjadi ibu yang insya Allah cakapnya baik, zuriat keturunan kita nanti baik, mendoakan ibu yang di atas kita, insya Allah akhirnya sekeluarga. La tasma'u fiha laghiyah. Dalam syurga tu ibu, kata Quran. Saya orang jahil, saya tak tahu. Kata Quran, dalam syurga tu takkan terdengar percakapan yang sia-sia, percakapan yang buruk-buruk takkan terdengar. Jadi kalau kita nak mendaftar sebagai ahli syurga, bukan saat mati, sekarang ini. Hei mulut, kata nak masuk syurga, yang kau duk cakap laser sangat dekat orang, terus kita stop cakap kasar kita. Mak kita yang masih tak berubah, ampunkan dia. Itu pentingnya Rabbighfirli wa liwalidayya ilal akhir doa. Faham? Semoga menjawab. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, dosa semua kesayangan kita, insya-Allah. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Kami berhimpun dalam kebaikan majlis ilmu pada pagi Jumaat yang barakah ini, Ya Allah, bersama para musafir daripada seluruh Malaysia, Ya Allah. Kami pohon keberkatan para doa musafir ini, Ya Allah. Kami pohon keberkatan hari Jumaat yang kami raikan ini, Ya Allah. Kami pohon keberkatan majlis ilmu yang dipayungi oleh sayap-sayap malaikat rahmat-Mu, Ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak terhitung banyaknya, Ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi. Engkau ampunkan, Ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Ampunkan dosa-dosa kami saat jahil, saat leka, saat muda, saat narpanya kami dahulu, Ya Allah. Kini kami telah belajar ilmu, Ya Allah. Angkatlah tinggi darjat kami, Ya Allah. Walau tidak selayak sebaris dengan para Rasul-Mu, Ya Allah. Ingin sekali kami digelar dalam matinya orang-orang beriman, berhimpun bersama para kekasih-Mu, Ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa pasangan kami, suami kami, lelaki-lelaki yang melindungi kami, Ya Allah. Kasihani mereka yang terpikul di atas bahu mereka pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapan-Mu di mahsyar kelak, Ya Allah. Kasihani suami kami, berikan mereka petunjuk, hidayah dan taufik-Mu agar dengannya mampu memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurga-Mu, mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api neraka-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkan juga dosa-dosa anak-anak dan seluruh keturunan kami, Ya Allah. Kasihani anak-anak yang hidup di akhir zaman,
yang penuh dengan fitnah dan mihnah ini ya Allah. Kasihani anak-anak kami, Engkau cenderungkan hati mereka untuk beramal soleh kepadamu ya Allah. Engkau hijab hati mereka untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Pimpin anak-anak kami ke jalan-jalan yang Engkau redha ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Mereka yang berada di hujung usia, dalam tua, sakit, lemah dan uzur ya Allah. Beri kesihatan yang baik agar dengan kesihatan itu terus-terusan mereka mampu beribadah sehingga ke akhir hayat mereka ya Allah. Ibu dan ayah kami yang telah berada di barzakh ya Allah, Engkau lapangkan kubur mereka, Engkau terangkan kubur mereka dengan cahaya Rabbanimu ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami ya Allah. Jangan Engkau sakiti ibu dan ayah kami di alam barzakh ya Allah. Kami pohon air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasad kami. Jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan ya Allah. Keringat ayah yang mengalir kerana membesarkan dan memberi nafkah kepada kami. Jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan ya Allah. Himpunkan ibu dan ayah kami bersama para salihin dan salihat. Temukan kami dengan mereka yang kami cintai ya Allah di kampung akhirat kelak bernama syurga ya Allah. Kami pohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layakkan kami mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat meneguk air daripada telaga Kausar, dipimpin oleh Rasulullah untuk sama-sama memasuki pintu syurga-Mu ya Allah. Malunya kami untuk menyatakan semua ini ya Allah, maka ringankan lisan kami untuk sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringankan tubuh jasad kami ya Allah untuk melakukan dan meniru-niru akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai Engkau mentakdirkan kami mati ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera ya Allah. Sesungguhnya hati inilah tempat jatuhnya pandangan-Mu ya Allah. Bantu kami membersihkan hati-hati kami daripada segala sarang-sarang mazmumah ya Allah. Bantu kami untuk meningkatkan sifat mahmudah yang Engkau puji di dalam diri kami ya Allah. Kabulkan doa dan permintaan kami ya Allah. Hapuskan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kabulkan hajat dan cita-cita kami yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Kami bersatu dalam Raudatul Jannah di dunia ini ya Allah. Engkau satukan kami dalam jannah yang sebenar kelak apabila kami pulang ke kampung akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, minta maaf zahir batin. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir, khususnya insya-Allah orang Kedah khususnya yang mencari buku-buku tulisan ustazah. Mungkin tim saya ada di depan untuk menghidangkan kepada anda buku-buku yang terbaru saya insya-Allah. Terima kasih banyak. Orang KL boleh bershopping, berehat seketika sementara menunggu arahan. Ini buku yang terbaru, washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Okey, dan orang Kedah boleh mengambil peluang untuk kita sama-sama bersalaman tanpa berdakapan. Boleh ya ibu, ini nasihat doktor untuk tidak saya sayang-sayang dengan orang, takutlah pula kan bawa selsema kepada orang Kedah pula. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa wakil ni? Ada dia orang. Sekejap okey. Okey, terima kasih. Sekejap ya, ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi input kepada individu muslimat iaitu pimpinan sekejap ya. Sedikit cendera hati kepada ustazah kita pada hari ini. Mana handbag saya tak bawa ya? Sekejap. Aduh ya Allah. Bocor dah. Baik, alhamdulillah. Kita tak ada jumpa dekat kacau buat sorok. Oh, dia kat belakang ya? Baik, Baik, boleh insya-Allah.
hingga dunia akhirat. Baik, yang ni sumbangan daripada kami, tolong sampaikan kepada Masjid Al-Bushra, insya-Allah. Okey. Tapi yang ni nanti kepada Ustazah menyampaikan imam kepada Masjid Al-Bushra, insya-Allah. nanti kami minta nombor akaun, yang ni olok-olok je. Nanti kami transfer, insya-Allah. Ini sama punya tu ni? Baik, minta maaf Pakcik-Pakcik sekalian. Minta maaf sekali lagi. Doakan saya. Minta maaf banyak. Minta maaf banyak. Minta maaf kepada jemaah daripada Kuala Lumpur untuk ke bahagian belakang kita ada buat aktiviti kacau bubur Ashura. Bolehlah nanti tengok nanti kacau sekali bubur kan. Jumpa lagi. Lagi, terima kasih. Kita tengok Aziz sini-sini je mengaji. Lepas ni tak jadi. Sebab kita sama-sama kecil. Dah semua jadi juara selfie kita ni. InsyaAllah sensor. Ada sensor ambil gambar. Jumpa lagi doakan saya, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah saya kerana Allah doakan saya. Amin. InsyaAllah, alhamdulillah. Doakan saya, doakan saya.
Dia cari dia duduk tengok gambar dia kat kamera. Wah, duk cari tu. Tak tahu apa dia duduk cari dia. Sini. Salah cipinat. Apa? Olah ni ya. Oh, pasal nak. Dah dia kata semua cipinat. Oh, cipinat dia tu pasal dengan depa. Dah lah, jom. Boleh tengok tu.